Okey, tapi ini dah perempuan semua dah kenal dah huruf, cuma sekarang masalah dia huruf tu kenal tapi nak sebut tu tak betul. Tak tepat lagi. Cara nak sebut tu. Dan huruf tu di mana pun masih ada yang confuse. Tak tahu dia level 1 ke, level tengah bawah sekali ke, level tengah ke, atas ke. Kat situ masih ada kalut lagi. So bila ada masalah macam tu, so perempuan dia tak adalah dia ingat sebagai zero. Zero tu masih orang yang memang adik bata pun langsung tak kenal. Itu boleh kita sebagai zero. Tapi sampai satu tahap, saya akan naikkan perempuan ke satu tahap lain. Supaya perempuan ada peningkatan. Setiap tahun ada peningkatan. Sebab apa? Sebab tu bila orang yang walaupun dia dah khatam Quran sekalipun, dia tetap kena belajar sebab dia punya bacaan pada tahun, contoh dia khatam tu tahun lepas. So bacaan dia, prestasi bacaan tahun lepas tak sama dengan tahun ni kalau dia baca pun, mesti ada lain. Sebab kita dah bagi satu ilmu input yang baru, dan input tu berdasarkan pada kemampuan perempuan sendiri. Sebab tu kita berperingkat-peringkat. Dan mungkin perempuan akan tanya, kenapa dah lama dah belajar, sekarang dia baru nak macam tekan pada makhraj huruf, baru nak tekan pada sifat huruf. Sebab itu dia kata ikut prestasi, ikut perempuan punya kemampuan untuk menerima satu ilmu tu. Okay, kalau dulu memang saya tak tekankan, macam biasa kita tahulah makhraj huruf, dia umum macam tu je, secara umum. Dan bila kita tengok, bila ada perempuan yang sebab tu, bila baca Quran ni, dia akhir macam mana pun dia mesti kena ada guru bentar lelaki. Guru tu yang akan confirmkan yang sahkan bacaan tu betul ke tak betul. Kalau kita semata-mata masuk kelas macam ni, masuk kelas ini, masuk kelas macam-macam kelas, tapi kita tak pernah pun kita keluarkan perkataan yang kita nak baca tu bagi guru kita dengar, yang guru tu akan beritahu, okey awak okey ni betul dah bacaan macam ni, so kekalkan. Atau macam ni, tak tepat ni, awak kena tinggikan pangkal lidah tu, naikkan pangkal lidah, ataupun bacaan awak ni nipis ni tak boleh. Dia kena ada guru yang macam tu akan beritahu. So bila tak ada guru kan kita rasa macam tak payahlah, macam kita rasa macam kita belajar sendiri. Tak boleh. Quran sebab dia bukan itu, Quran ni cara bukan macam tu. Quran mesti bertalaki. Lambat laun mesti kena bertalaki. Sebab tu mana orang yang dah ada guru talaki, alhamdulillah lah, sebab dia ada orang yang sentiasa cek bacaan dia. Dan kita pun bila ada setengah orang pula dia tak nak ada guru talaki, bukan apa dia risau sebab kita ni dia sampai satu tahap dah dewasa macam ni, kita ada ego kita. Kita punya ego, kita tak nak ditegur, kita tak nak macam orang kata kita salah, kita nak biar kita macam tu je. Kita nak seolah macam orang kata kita macam, orang pandang kita macam bagus, dan kalau kita baca pun kita rasa macam kita betul, itu ego yang dalam diri kita. Bila kita dah dewasa, itulah dia perasaan dia. Sebab apa? Masa kita zaman kanak-kanak, cuba perempuan fikir, perempuan dia macam kita imbaslah balik nostalgia, perempuan cuba tutup mata, sambil perempuan tutup mata, saya sebut tu perempuan bayangkan. Perempuan tutup mata, bayangkan zaman kanak mula-mula dulu, bila first kali perempuan belajar mengaji. Mungkin masa tu perempuan 4 tahun ke, 5 tahun ke, zaman-zaman dulu, zaman kita dulu, cuba membayangkan. Bilakah first kali perempuan belajar Quran? Masa tu mukadam lah, belajar mukadam zaman dulu. Mungkin sekarang dah ada Iqra'. Cuba bayangkan, bila kau pertama sekali anda belajar Quran, dan siapa yang ajar tu? Siapa yang ajar perempuan ni Quran tu? Perempuan tak ada jawab sini, perempuan dalam fikiran sendiri dia fikir. Siapa? Mungkin mak kita, mungkin atuk kita, mungkin jiran sebelah rumah kita zaman dulu, mungkin ada makcik kat kampung tu ke. Siapa? Siapa orang tu? Okay, so kita bila kita cuba sana, kita cuba nostalgia, fikir balik. Zaman kita dulu kecil-kecil, ataupun mungkin kita dah besar sikit lah kita belajar ngaji. Masa tu kita ada sekolah menengah. Mungkin sekolah rendah tu kita tak ngaji lah. Kita belajar masa sekolah menengah. Mungkin masa tu kat sekolah, ustazah kat sekolah hajar ke apa. Tak kisah mana level pun, perempuan mesti tahu diri perempuan sendiri. Bilakah first time perempuan belajar mengaji? Okay? Dan siapa ke orang yang ajar tu? Okay, orang first kali dapat yang kita punya mengajar adik bata yang kenalkan kita huruf tu, siapa orang tu? Dan benda tu, nostalgia zaman dulu tu dengan sekarang hari ni dah jarak dia berapa tahun? Cuba fikirlah, kata contoh perempuan dulu belajar tahun konon-konon lah tahun 65 lah first time belajar dengan ayah kita, ketuk kita tahun 65. Contohlah tu tahun 65. Dan sekarang tahun 2021. Berapa tahun jarak tu? Cuba fikir berapa tahun jarak tu. Yang kita, dan tempoh tu pula contohlah katalah dah 50 tahun lah. Contoh sebab kita beli 65, misalnya katalah dah 50 tahun tu, jarak panjang tu. Dan dalam tempoh 50 tahun tu, hidup kita ni macam-macam berlaku. Kita kahwin, kita beranak, kita macam-macam lah, kita belajar, kita semua belajar, apa-apa benda lah. Dan perjalanan tempoh 50 tahun sampai ke hari ni, cuba membayangkan dalam tempoh sepanjang tu, adakah perempuan sepanjang masa tu perempuan belajar mengaji, ataupun memang dah sampai satu tahap
kanak-kanak kita mengaji, belajar pergi mengaji ulang alik macam biasa tu. Kadang-kadang kita pun tahu zaman dulu kan kita kan mengelak juga, bukan pergi ngaji betul pun. Cakap pergi ngaji tapi kan menyimpang ke taman playground mana hala dah. Lepas tu agak-agak time nak balik, kita pun balik. Itu memang standard lah. Kalau siapa tak buat macam tu memang tak logik lah. Itu memang benda tu biasa, kita akan melepak kat mana dah, lepas tu agak-agak macam datang orang balik, kita pun balik. So mak kita ingat, pergi ngaji bagus. Padahal tak mengaji pun, pergi mengelak mana hala entah, pergi kedai lah apa kan. Itu zaman kanak-kanak itu memang itu normal, manusia kita memang buat perangai macam tu kan. Tapi kalau tak dia langsung orang buat tu, memang hebat lah. Orang tu memang langsung tak ada mengelak, tak ada apa kan. Tapi kita tahu ini manusia, kita ni manusia, kita ada benda macam tu. Okay, so dalam tempoh tu, kadang kita mula-mula kita belajar ngaji, lepas satu tahap, kita dah kerja, kita dah belajar, so kita tinggal. Kita tak mengaji Quran pun. Memang tak ada, kita tak, kita sibuk ini, sibuk tu, tak mengaji apa semua. Dan sampai satu tahap, kita dah macam kita dah pencen ke, kita dah tak kerja ke, kita dah mungkin lepas kita dah malas kan. Jadi sampai satu tahap lah, perjalanan hidup kan masing-masing. Lain orang lain demi perjalanan hidup dia. So bila kita dah sampai satu tahap tu, apa yang membuatkan anda ada ni sekarang ni? Macam mana anda boleh ada sekarang ni kat sini? Kalau bukan kerana Allah yang bagi. Okay. Sebab kita tengok, bila anda ada dekat sini, itu menunjukkan Allah nak bagi anda sesuatu. Sebab Allah takkan buat satu benda tu tiba-tiba je. Perjalanan hidup kita semua Allah dah susun. Kita dia baru nak tahu, rupanya kita macam ni, rupanya kita ni, rupanya kita macam ni. Rupanya kita sakit, rupanya kita tak boleh jalan, macam benda. Bila kita sampai hari pun kita tengok balik, nostalgia balik, patutlah zaman dulu macam ni. Dan hari ni, bila anda ada dekat sini sekarang ni, kenapa anda ada sekarang kat sini? Macam mana boleh ada kat sini? Takkan tiba-tiba bangun-bangun, tiba mimpi, tiba jadi kat sini. Sebab memang dah perjalanan Allah dah atur. Bila kita zaman dulu, kita banyak masa kita tinggal, kita walaupun zaman dulu kita tahu lah ngaji, kita tahu lah alif bata semua tahu. Tapi kita tahu zaman dulu, zaman kanak-kanak adalah hanya sekadar menghafal. Kita hafal je, ustaz juga alif bata, kita pun alif bata. So, benda tu alif ke, alif ke, kita tak kisah apa sebab kita budak. Kita mengikut je. Kita just dengar je, orang tu cakap apa, macam tu je. Kita tak faham pun apa benda. Kadang-kadang kita ikut mimik mulut aja. Sama sekarang, macam juga zaman sekarang ni. Kalau kita tengok budak-budak sekolah kafar, bukan dia betul-betul pun sebut, kata ustazah tu aja alif bata, dia sebut betul-betul alif bata. Ada dia mimik mulut saja. Sebab saya memang dah test berapa orang dah budak ni pergi kafar, pergi sekolah agama apa semua je ni, bila dah benda dah ramai. Dan cikgu pula jenis cakap ni macam tu je. So budak tu dia, cikgu pun mana ada masa nak tumpu seorang-seorang. Dia secara umum, semua baca Fatihah, semua baca Qul Huwallahu Ahad, macam tu. So budak-budak dia memang cakap-cakap macam tu sebab dia memang dia takkan faham apa benda pun. Dia just ikut aja. Kadang-kadang memang jenis mulut tu, sebab saya pernah tanya, adik sekarang baca Quran dekat mana? Dia dekat mana kan? Dia kata dia baca Quran. Kata, betul ke dah baca Quran? Cuba baca kat muka surat mana? Dia dah tunjuk dah juzuk dah ke berapa dah, macam dah tengah. Teruk. Baguslah, cuba adik baca. Dia tak tahu nak baca sebab apa? Dia kata, takkan awak tak tahu macam nak baca. Baca pusang alif, semua memang dah tunggal langgang dah. Macam tak logik. Dia boleh baca Quran tapi dah macam dah level tengah, dah macam mungkin dah juzuk 5, 6 macam tu. Tapi dia baca semua tu salah. Dia kata macam mana baca Quran macam boleh tambah-tambah sampai sini tapi semua salah ni? Dengung memang tak ada lah, semua tu tak ada. Baca macam ni time itu. Okey, tak apa. Cuba adik baca juzuk baca yang 3 kul yang belakang tu. Cuba baca. So apa yang dia sebut dengan apa dia tunjuk tak sama pun. Dia sebut lain, jari tunjuk lain. Itu menunjukkan dia hanya menghafal kosong buta macam tu je. Sebab dia tahu dah dia budak. Tapi bila dah sampai tahap macam kita sekarang ni, macam perempuan tak bolehlah level macam tu. Ini hafal kosong buta tak tahu apa benda. Dan untuk level kita sekarang ni, bila kita dah mula nak belajar sekarang, kita mesti faham. Kita kena faham, punya macam ni. Sebab tu, kalau ada yang macam kita soalan tadi tanya tu, yang saya persoalan tadi tu, kenapa sekarang baru terfikir nak ajar benda ni macam lebih mendalam, lebih detail? Sebab peringkat umur kita ni lah sekarang ni boleh terima benda tu. Sebab pengalaman hidup kita dah lalui macam-macam benda-benda. So bila kita sebut benda ni angin dia lalu kat sini, contohlah kan. So kita kena sempitkan bunyi dia. Sebab pun boleh dapat idea benda tu sebab hidup kita dah melalui, kita dah rasa pengalaman macam tu. Kalau kita nak bagi contoh-contoh pun. Sebab tu bila perempuan sekarang pada usia sekarang ni baru pencen, baru nak belajar apa semua, jangan fikir benda tu saya dah terlambat, saya tak tahu. Jangan.
itu menunjukkan bila perempuan dah hadir kat sini, Allah nak bagi tu. So bila Allah dah bagi, ambil dan bertanggungjawab. Sebab Al-Quran dia bukan macam sambil macam tu je, macam baca lebih kurang agak tak boleh. Walaupun perempuan baca sebiji huruf pun, sebab tu dia kata satu huruf nak menyempurnakan semua 5 sifat tu yang berlawanan tu, dan campur pula kalau dia ada yang spesifik yang tunggal tu, kita nak sempurnakan semua tu, bayangkanlah. Sebab tu bila kita belajar dia semacam secara umum buka macam tu je, sebab tu kita punya bacaan tu tak ada prestasi. Dan perempuan yang risau sebab apa? Sebab tu sekarang ni, walaupun perempuan rasa macam kenapa sekarang baru, kalau mungkin orang dah lama lah nak masuk, kenapa sekarang baru nak tekan, memang sekarang ada timing dia. Kebetulan pula benda ni kita buat cara macam Zoom ni, dan tu seolah-olah macam saya cakap dengan perempuan one to one. Kalau dalam kelas, memang betul kita dalam kelas secara umum. Tapi bila kita cakap umum, ada yang duduk cakap belakang tiang, ada duduk tepi tu, lepas tu komplit tak dengar, tak nampak. So banyak sangat benda-benda macam tu. Sebab tu ada hikmah bila Allah bagi satu benda tu, mesti ada sebab. Bila satu benda tu berlaku, mesti ada sebab. Macam ni. Kita sekarang ada dalam Zoom ni. Jadi bila dah ada macam ni, saya ambil kesempatan lah. Oh, dah si Zaldin ni nampak macam ni, one to one kita cakap pun perempuan seorang je dengar. Tentulah saya akan bagi all out sekarang. Inilah masa dia. Dan masa tu kalau saya, dan kalau perempuan ada kat sini pun, itu menunjukkan perempuan betul-betul nak belajar dan perempuan memang tahan telinga lah. Dan perempuan kena tahan telinga. Sebab benda tu memang realiti pun. Kita nak buat macam mana? Sebab sekarang kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran tak boleh, agak-agak lebih kurang tak boleh. Sebab dia memang betul-betul sharp. Kalau dia baris bawah bunyi I lah bunyi dia. Dia tak boleh A lah apa. Dia tak boleh. Dia mesti A, I, U. Benda tu memang straight sama. Contohlah kalau perempuan, kita tengok rel kereta api tu straight, perempuan tengok roda kereta api tu, dia bukannya ada grip pun dekat dia punya besi rel kereta api tu. Dia jalan, kalau macam yang ni kereta api jenis ada elektrik, yelah dia sangkut di atas rel atas tu, tapi dia tetap, roda dia tu tetap atas macam tu je besi tu. Dia bukannya ada betul-betul ada grip benda lekat situ yang dia boleh jalan, tak ada, di atas tu je. Kalau terslip sikit, memang terbabas kereta api tu. Sebab tu, macam tu lah dengan Quran. Kalau kita salah je dia punya orang kata sebutan tu, memang dia akan lari terus. Sebab tu, bila perempuan nak belajar Quran ni, perempuan kena set dalam fikiran, ya Allah, bila Allah dah bagi ni satu ilmu yang Allah bagi di akhir usia kita ni lah, di hujung-hujung ni, ambil betul-betul dan orang kata jadikan dia utamalah, pakar lah, perempuan jadikan diri perempuan tu nak pakar dalam bidang ni. Kita tak pandai dalam bidang lain. Tapi dalam bidang ni ambil betul-betul. Walaupun dan jangan kata buat benda macam tak apalah itu sekat bengkel tajwid je. Memang nama dia bengkel tajwid. Tapi ilmu tajwid tu bukan belajar simple-simple ya. Bila perempuan dah belajar, perempuan akan tengok punyalah susah nak buat. Menampak macam simple. Bunyi tapi kalau nak suruh perempuan buat, punyalah susah. Cuba tanya pada orang yang bertalaki. Yang bertalaki terutama dengan saya lah, sebab apa saya sendiri yang ajar, saya sendiri yang dengar, saya bolehlah menilai. Mana perempuan yang ajar dengan guru lain ke, tu guru perempuan lah nilai macam mana. Tapi di bengkel ni perempuan training. Dapat bunyi ni macam ni, dengung ni macam ni, apa semua. Itu perempuan train ulang. Jadi sebelum jumpa dengan guru perempuan sendiri, perempuan dah train dulu. Lepas bila jumpa dengan guru, bila perempuan baca, guru cakap okey betul dah. So itu dah maksudnya. Bila perempuan belajar Quran, dah belajar ni semua ni, pergi dapatkan pengesahan, maknanya dengan guru talaki itulah, dapat pengesahan bahawa okey bacaan anda betul, tepat, okey dah. Lepas tu sambung dengan ayat lain macam tu. Bila dia dah mensahihkan betul, itu kita pun akan rasa puas. Oh, sama ni betul lah bacaan aku. So kita akan kekalkan dengan bacaan macam tu. Dan jangan ulang balik yang kita punya belajar zaman dulu tu. Kita yang benda dah lepaskan, tak perlu nak fikirkan zaman dulu, ingat balik tak boleh. Tak payah. Kita kena pergi forward ke depan. Jangan berpegang pada benda yang dah lama tu. Lama tu salah, tak payah. Kita nak pergi ke depan yang betul. Sebab bila kita dah faham, sebab tu saya nampak. So ni bila macam makhraj huruf, untuk makhraj tempat keluar huruf tu, perempuan mesti kena hafal. Tak logik lah, perempuan tak boleh hafal. Kat mana huruf ha, keluar hamzah, itu level. Itu mesti kena hafal. Hujung lidah kat luar, untuk huruf zal, sa, za, itu memang kena hafal. Mesti kena hafal. Tapi untuk sifat huruf, dia punya partner tu, itu perempuan kena faham. Itu dua perkara yang lain. Makhraj mesti kena hafal. Kena tahu dah. Bila kita sebut huruf ta, dah tahu dah. Belakang gigi kapak, lidah dekat area situ. Belakang gigi kapak huruf ta. Kita kata huruf ha yang simpul tu, kita dah tahu dah. Oh, terus level bawah. Kita memang cepat dah dapat dah. Kalau kita kata huruf mim, di bibir. Sebab itu perempuan memang kena hafal. Sebab itu orang bagi gambar rajah.
Tapi kalau untuk sifat huruf macam mana bunyi, macam mana dia nak kena tebal, angkat pangkal lidah ke apa semua, itu kena talaki. Memang kau kena dengar benda tu, praktis ikut. Lepas tu pergi dekat guru, baca benda tu, kata okey betul. Dah lah, itulah sebab baru kita rasa betul lah bacaan aku selama ni. Dan kita akan kekalkan benda tu sampai bila-bila. Tak boleh hari ni tukar, lepas tu besok kan baca salah balik, lepas tu kan bila dia tegur baru betul, lepas tu salah balik. Itu menunjukkan kita tak faham. Sebenarnya baru saya dapat macam mana rupanya ramai orang sebenarnya dia bila dia tak faham, itu dia jadinya. So, sekarang bila pendekatan kali ni memang kita saya buat macam bentuk panduan supaya kita faham betul-betul. Untuk sifat huruf ni memang kita kena faham. Rupanya angin lalu kat sini dia sempit sikit lah, dia kena tutup sikit, kena buka ke. Itu kena faham. Bila perempuan faham, automatik perempuan boleh buat benda tu. Sebab itulah pendekanan kali ni kalau ada yang mungkin terlintas dalam hati lah. Kenapa sekarang baru nak ajar benda ni detail? Memang inilah time dia. Dan dengan kaedah ni pun lagi senang sebab saya seolah cakap dengan perempuan direct terus dia. Yang perempuan boleh dengar sendiri. Punya bunyi macam ni, macam tu lah bunyi dia. So sekarang ni dah macam apa kita tengok pada mereka yang bertalaki hari tu dah nampak ada beberapa orang memang ada pendekatan, dia memang dah berubah. Daripada sebelum ni dia huruf hamzah tu macam ada ekor-ekor bunyi belakang, bila talaki baru ni dia bunyi dia dah boleh putus bunyi tu. So nampak tu menunjukkan dia faham. Dia faham, dia praktis, dia nampak perubahan. Dan ramai yang nampak perubahan. Tapi ada jugalah segelintir tu dia masih juga mungkin tak tahulah sama dia tak tengok, tak masuk kelas ke, dia tak tengok video balik, tak tengok balik rakaman ke, dia tak ambil perhatian ke, macam tu itu saya tak boleh buat apa lagi dah. Kita dah bagi, itu atas usaha sendiri sebab Quran kena banyak usaha. Dia tak boleh macam lebih kurang je praktis 2-3 kali, lepas tu esok lusa memang tak ada dah. Tunggu besok pula nak talaki baru malam tu lah baru nak praktis ke pagi tu. Dia memang tak boleh jadi macam tu. Kalau kita ada problem dengan huruf ain, ulanglah ain tu banyak kali sampailah hari kita nak bertalaki tu pula baru jadi fasih. Kalau setakat sebut 10 kali lepas tu dah kita pun tak ada ngaji apa pun tak ada, kita tak praktik. Kita tak praktik benda tu, dia akan balik ke asal balik sebab kita dah bayangkan gap tadi tu kalau perempuan belajar masa budak kecil dengan sekarang gap tu 50 tahun, bayangkanlah benda yang dah 50 tahun lekat dekat lidah kita nak ditukar dalam masa beberapa hari. Memang susah. Tapi kalau orang yang nak, Allah akan bagi. Sebab memang dah nampak ada beberapa orang yang memang dia beria sangat nak, sampai menangis-nangis lah nak sebut benda tu. Tapi alhamdulillah dia dapat sebab dia memang nak. Dia masuk kelas beria tanya macam ni, chat dengan orang ni, tanya kawan dia ni betul tak, memang nampaklah dia usaha. So bila nampak usaha dia macam tu, baru dah memang kita nampak bacaan dia betul. Walaupun dia sekarang ni boleh belajar ngaji, zaman dulu pun tak nak ngaji pun. Kenapa orang yang baru dia boleh cepat tangkap dan betul bacaan dia banding orang yang dah lama dan masih duk ulang sama? Sebab apa? Kita dah terbiasa dengan kita punya dah berpuluh tahun tu dan kita punya ego tu. Ego kita tu yang kita tak nak berubah. Kita rasa macam kita dah lama ngaji, so kita akan rasa macam aku lagi hebat daripada orang yang baru tu. Macam itulah kita punya fikiran. Itulah pemikiran yang salah. Sebab tu adanya panduan, perempuan dengar, selama hari ni perempuan nilai sendiri, sebetulnya betul ke salah? Betul ke salah? So kalau macam sama, nanti lah betul lah. So pergilah cek dengan guru talaki tu, betul tak sebutan. Kalau macam hajar ni lain, yang aku selama sebut ni lain, kan dah lain. So lain kena praktis dapatkan bunyi yang betul tu. Sebab Quran memang dia kena bertalaki, tak boleh escape macam mana pun. Sebab kalau cuma bayangkanlah kalau perempuan salah sebut huruf zal kan hujung lidah keluar gigi zal. Satu huruf zal tu, kalau dalam Quran tu kata ada 10,000 lebih lah huruf zal, itu perempuan buat salah 10,000 kali ke? Sebab tu sekarang ni, repair tu benda tu dari awal sekarang, sebelum dia merebak ke lagi-lagi banyak. Sebab tu kalau sebut sekarang perempuan dah masuk juzuk 5, baru dapat punya zal tu kena bunyi dia macam ni lah, contoh lah kan. Selama hari ni bunyi zal betul dah zal, cuma kita buat dengan cara sifat tu tak lengkap dia. Sebab macam zal dia ada sifat rokhawah, dia ada bunyi dia. Tapi kita selama ini kita buat macam jenis syiddah sikit. Kita kena repair. So repair, daripada situlah repair sampailah kita juzuk akhir ke macam mana lah, tak kisah umur kita lah. Maksudnya kita akan buat sampai akhir hayat kita tu dengan bacaan yang betul macam tu. Jangan tukar-tukar balik. Sebab apa sekarang ni kita macam kita dah cover huruf daripada al-haq. Ha, hamzah, ain, ha, betul, ghain dengan kha. Kita dah cover 6 tu. Dan mana yang bertalaki, alhamdulillah ada di antara memang dia dah nampak perubahan macam mana. Tapi ada juga tengah berusaha, tak apa, alhamdulillah.
yang dah memang pandai kekal kan, dan dapatkan cara macam mana perempuan ajar orang pula macam dapat idea. Sebab benda ni tak semudah kita nampak macam tu. Kita rasa macam huruf hijaiyah biasa, tapi nak buat tu tak semudah macam kita buat teori. Sebab tu perempuan teori memang boleh je, okey. Teori macam jawab soalan bagai. Nak melafaz tu. Itu main dia banyak melafaz tu. Teori-teori ni nak support supaya dapat idea, oh macam ni bunyi. Okey. So jadi sekarang ni 6 huruf tu perempuan kita dah cover. Perempuan memang kena usaha. Mana yang susah nak sebut ha ke apa, memang kena buat semula. Okey, dan kita akan sambung kepada huruf-huruf lain. Dan ingat, mesti set dalam hati, ya Allah aku belajar ni kerana-Mu ya Allah. Kerana kalam Allah ni. Sebab tu kita nak belajar. Sebab kita tak nak kita jadi orang yang menyeleweng, orang yang baca Allah nak baca benda tu huruf qaf, kita baca huruf kaf. Betul ke salah tu? Dah tentu dah salah. Allah nak kata dia tu qaf. Kha. Tapi kita baca ka. Kha dengan ka lain. Sebab tu benda tu kena mahir. Tu kena praktis selalu. Okey. So sekarang ni kita teruslah pada yang kita punya slide tu. Share screen. Okey, ni yang sebelum ni lah alif hamzah tu. Ini perempuan mesti mahir, mesti hamzah alif. Hamzah alif bunyi dia tu. Okey, kita terus. Ni dia sambil lalu yang hamzah apa tu. Ni sambil lalu je sebab kita dah pergi detail minggu lepas. Dia sambil lalu. Ingat huruf hamzah dia tak akan jadi tebal sampai bila-bila. Dia memang mesti nipis merendah. Itu sifat huruf hamzah, takkan jadi tebal. Ingat tu. Huruf hamzah takkan jadi tebal. Contoh, yang kita sebutnya, ini adalah elakkan melakukan kesilapan. Ini semua adalah kesilapan. Dan kesilapan ni semua berlaku masa talaki itulah. Masa talaki itulah kita dapat detect. Oh, ini salah kesilapan. So kalau kita tak bertalaki, bayangkanlah perempuan yang bertalaki pun ada buat salah. Orang yang tak bertalaki macam mana? Lagi dah pun boleh bayangkan macam mana. Ada shock sendiri je. Yang bertalaki pun banyak salah. Sebab tu kita repair. Tujuan dia macam tu. Okay? So dengan nota ni, kita elak jangan buat benda-benda ni. So macam hamzah, dia memang sampai kiamat ni dulu, kini samanya dia memang takkan jadi tebal. Dia memang ada bersifat merendah, menipis saja. So macam ni pun jangan, macam ni. Dia kan sebenarnya dia biasa dia, sabi'ahum, praktis. Kalau rasa kecilkan sikit mulut. Sabi'ahum. Kalau Allah, kita sebut Allah. Itu kita dah biasa. Kalau dah berpuluh tahun, Allah sebenarnya Allah. Wah tu memang dia tebal. Wah, tapi ni dia tak nipis, merendah. Allah. Jangan Allah dengan mulut muncung bagai. Itu semua salah. Dan kita kena tahu kenapa salah, sebab hamzah bukan huruf bibir. Kan dah belajar makhraj. Hamzah adalah huruf daripada halkum. Sini level bawah sekali. So dia akan bunyi di situ. Allah. Okey, kita masalah sekarang ni huruf sebiji-sebiji mungkin kita mahir dan nak kata mahir pun tak. Sebab apa? Kalau kita mahir, betul-betul mahir, kita tak akan terpengaruh dengan huruf sebelah-sebelah dia. Tapi masalah dia bila akan berlaku, bila huruf macam ni, bila dah bersambung, dekat situ kita akan terpengaruh. Dia ni rendah. Macam ni, hamzah ni rendah. Tiba suat dia tebal. Dia huruf istifal. Istifal lebih istilah tebal. So, rendah, tebal. Rendah, ni huruf rendah. Ini tebal. Dia rendah. Ini huruf nipis. Nipis, tebal. So, bila keadaan dah nipis, tebal, dia berselang-selang macam tu. So, kita punya bibir ni, kita punya lidah ni nak kena kontrol. Atas, di bawah. Macam tu. Sebab tu ada perlu pada kemahiran. Nak mahir tu kena selalu sebut lah. Bukanlah kena masuk kelas pakar ke apa. Tak ada. Kita sendiri tu kena selalu sebut. Macam yang tu macam tu. Maknanya kena kekal. Ingat, hamzah takkan jadi tebal sampai bila-bila. Bunyi dia tetap rendah saja. Dan mulut jangan buka besar. Macam biasa okey. Macam ni macam kalau untuk hamzah kena tekan. Kalau ini ada ya kat sini kan, benda huruf besar tu mesti kena tekan. Ya ayyuha. So bila huruf besar tu memang kita kena tekan. Okey, yang ketiga ni macam hamzah ni, biasa banyak benda yang ada hamzah kadang kita hilangkan. Sebab apa? Huruf ni, hamzah ni ada ke tak ada kat situ, dia akan memberi kesan yang sangat berbeza. Okey, macam ni kan, teks ada hamzah. As-sama.
itu bunyi a, ada bunyi hamzah. Tapi bila kita baca as-sama, bunyi dia sangat berbeza. Sebab tu tak boleh. Kalau ada hamzah tetap kena kekalkan hamzah. Sebab hamzah ni dia satu huruf yang dia yang menjelaskan nampak benda tu. Contoh ni, contoh. Banyak orang selalu salah macam ni. Teks mu'minuna, bunyi mesti putus mu'minuna. Orang banyak macam mu'minuna, mu'minu dengan mu'minu dua perkara yang berbeza. Bunyi pun dah lain. Kalau orang gerti ke tak gerti pun boleh dengar mu dengan mu dua yang berbeza. Sebab tu hamzah ni memainkan peranan sangat penting dan dia mesti putus bunyi sebab sifat dia apa? Sifat dia kan istilah. Sifat dia istilah pula dia. Apa sifat apa tu? Syidah. Syidah tu bunyi terputus. Wa ya'muruna. Apa yang berlaku banyak dalam talaki, sama ada kalau dah bertalaki pun buat salah, dah tentu orang yang tak bertalaki pun akan buat salah. Dia akan bunyi wa ya'muruna. Wa dia ada ekor belakang tu. Ya wa ada setengah tu bunyi jelas. Wa ya'muruna. Kalau ada yang tak jelas pula wa ya'muruna. Dia nak pergi huruf sebelah tapi dia berangkai macam tu. Sedang hamzah mesti putus bunyi. Wa ya'muruna, putus bunyi. Sebab itu adalah sifat syiddah yang daripada dia. Tu kena ingat. Sebab pada orang yang bertalaki, ingat perempuan makin banyak huruf perempuan kena repair ni, maknanya perempuan takkan baca banyak. Mungkin perempuan sekali sesi tu membaca satu baris je ataupun satu ayat saja, itu saja. Sebab lagi banyak huruf, lagi banyak kena repair. Ini macam hamzah, dia ada sifat khafa dan dia pun dalam kategori rokhawah. Ingat ya, rokhawah ni kita selalu kalau kita tengok sifat huruf istilah, istifal, hamzah, macam tu semua, tapi kita kurangkan penekanan pada rokhawah tu sendiri. Dan rokhawah ni dia punya bunyi dia tu, dia ada bunyi yang masih mengalir. Dia kita dah stop tapi dia mesti ada lagi bunyi. Itulah sifat rokhawah. So sekarang bila kita letak highlight kat sini rokhawah, huruf-huruf yang ada rokhawah ni, mesti ingat rokhawah adalah bunyi yang dia akan terus mengalir ada. Masih ada bunyi. Kita dah stop dah, tapi dia masih ada bunyi belakang tu. So bila kita baca tak ada bunyi, maknanya tu salah. Perempuan boleh cek sendiri. Perempuan boleh baca, tak ada keluar bunyi mengalir ke, udara mengalir ke. Maknanya kalau tak ada tu memang salah. Confirm salah. Sebab rokhawah sifat dia adalah bunyi masih mengalir, masih ada bunyi. Contoh kan, macam ni. Ihdina, kan ada macam Kalau kita baca ihdina, kan kita terus potong. Sedangkan ha bukan sifat syiddah. Kalau perempuan tengok jadual syiddah, ada tak ha dalam tu? So bila tak ada, dia tak boleh berhenti ihdina macam ni. Ada tu macam dina, itu dah tentu salah sebab bila baris bawah kita u. Bunyi tu tak boleh lari. Kalau lari macam jadi macam kereta api itulah. Salah landasan atas rail tu, sikit dia slip, dia terus akan terbabas. Sama dah macam ni. Sebab tu Quran dia mesti betul-betul tepat. Nak kata, nak suruh panjang-panjang lebih pun tak boleh. Nak suruh pendek tak boleh. Dia memang betul-betul ngam-ngam dia saja. Dia tak boleh nak lebih kurang tak boleh. Dia memang betul-betul perfect macam tu. Lepas tu dia perlu pada banyak latihan. Ingat, bila kita nampak huruf yang ada sifat rokhawah, mesti ada angin yang mengalir. Ada bunyi, masih ada bunyi. Ihdina, bunyi tu. Kalau macam ni. Ini sebab dia dah tertukar pula. Sebab tu ha dengan ha beza. Macam ni al-ha, dengar? Ha, macam ada bunyi. Al-hakum. Kalau ni ha pedas ni al-hakum. Ni ha dah terbuka sangat. Tinipis. Sebab apa dekat sini isu dia tertukar huruf. Sebab tu kita kena betul-betul tahu ha tu level mana, ha tu level mana. Itu sangat penting. Sebab apa bila huruf ni kita rasa macam takat ha ni macam tu je, itulah yang salahnya. Sebab bila nak praktik tu tak semudah yang kita tengok. Memang benda tak semudah pun. Memang kita kena banyak usaha. Tambah kita usaha macam ni memang agak susah. Tapi kalau nak tu boleh je dapat. Okay. So kita pendengar bila huruf ha dia ada bunyi mengalir macam ni. Ini kalau dekat mula-mula tadi ihdina. Kalau kat tengah alhaakum, haakum, dah lah tanda level bawah, dah ada bunyi mengalir. Alhaakum. Itu baru ha. So kalau dia duduk ujung marfu'ah. Bunyi dengar belakang tu marfu'ah. Bunyi angin masih ada lagi mengalir. Itu menunjukkan sifat khafa yang ada. Ha ni kan kita dah beritahu. Ha ni ada sifat khafa. Sifat yang dia perlukan pada kawan sebelah dia untuk menjelaskan diri dia tu. Kalau kawan dia tak ada, dia pun nak bunyi macam mana? Dia tak ada bunyi. Dia berbanduk pada kawan sebelah tu.
Kalau dia tak ada, sebelah tu tak ada huruf, macam mana dia nak berbunyi? Dia perlukan support. Macam ni, dia, sebelah dia huruf ain ni dia ada baris atas. So dia akan bunyi marfu'ah. Marfu'ah. Belakang tu. Itulah dia sifat rokhawah pun ada. Bunyi tu masih mengalir, ada lagi belakang tu. Dia tak ada marfu'ah. Walaupun baca marfu'ah, tengok kan dah terputus. Rokhawah tak ada, khofak tak ada, semua tak ada. Kan dah salah. Itu menunjukkan satu huruf pun nak settlekan sifat dia tu tak semudah yang kita sangka. Sebab tu perlu pada talaki. Talaki tu bercakap keluarkan angin, keluar angin. Tapi bila tu dia kata saya kena adil juga pada perempuan semua dengan adil juga pada diri saya. Sebab bila saya nak terlampau tegur tapi tanpa saya bagi penerangan yang detail, tak patutlah macam tu. Tapi bila saya dah bagi macam ni, dah bagi dah ni 6 huruf yang kita dah belajar awal minggu depan. So bila talaki buat juga salah, memang saya akan terus stop, sadaqallahul-azim, pergi praktis. Memang saya akan tegas lalu sebab kita dah bagi. Tambah pula sekarang saya nak bagi hari ni dengan huruf-huruf lain. Itu menunjukkan orang yang bertalaki jangan expect nak baca satu muka ke setengah muka dan jangan sekali-kali minta nak baca tambah muka. Itu bukan adab ni baca Quran nak minta page tau. Nak satu huruf tak lepas nak minta page. Logik lah sikit. Tak boleh. Memang saya takkan bagi. Bila saya dah ketat kan kita nakkan fasih, perempuan mesti nak, sebab saya nak perempuan naik satu level. Saya tak nak anggap perempuan ni zero. Takkan sampai bila-bila kita nak zero. Perempuan ni naik satu level, memang lagi komplit, lagi cantik baca. Walaupun baca satu ayat nak habis ke 10 minit tu perempuan rasa macam lama kan. Walaupun dapat satu ayat tapi benda tu elok, cantik, alhamdulillah, itulah yang perempuan nak. Kena ada, perempuan akan rasa lega sangat yang rupanya itulah bunyi dia dan perempuan akan kekal ke bunyi urut tu dan jangan bertukar-tukar lagi dah. Okey. Sama juga macam ni. Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Sebab ta mabutah bila hujung kan akan tukar jadi ha yang simpul. So kita kena apply lah semua tu sifat-sifat. Sebab tu kita kena tahu makhraj tu kat mana. Sangat penting kita tahu kedudukan dia tu. Dan sifat kena faham. Makhraj kena hafal. Bila dah hafal pun kita tahu kat mana. Lepas tu bila dah hafal, nak bunyi-bunyi ni semua ni yang kita tengah belajar ni adalah kena faham. Oh patutlah bunyi dia dekat bunyi dia tu sebab dia dah level bawah. Al-Ghashiyah. Dia nak lepas angin tu. Ghashiyah. Mawazinu. Ada angin. Itulah sifat rokhawah. Ingat, kalau kita tak ingat benda, kita dah tahu istilah istighfar tu pangkal dah naik tinggi ke rendah. Tapi yang rokhawah ni sebab kita kan dulu tak berapa, bukan dulu lah, mana-mana pun kita kalau belajar tajwid kita kurang beri penekanan pada rokhawah. Sebab rokhawah ni ada bunyi yang special, bunyi yang lain sikit. Kalau kita tak ada benda tu memang tak komplit lah huruf tu. So sebab tu saya buat highlightkan rokhawah. Ingat bila kata nama rokhawah masih ada apa udara yang masih mengalir lagi, masih berjalan lagi bunyi tu. Kalau yang tak ada macam Syidah, macam Hamzah tadi, dia tak boleh lah ada bunyi mengalir macam belakang sebab dia dah Syidah putus. Terus putus tak macam tu putus. Sebab tu kita highlightkan. Okay, ni huruf ain. Bila huruf ain pun satu masalah, memang huruf ain ni memang susah, kita dah beritahu tahun lepas bukan bahasa kita dan memang kita kena praktis seperti itu banyak kali. Dan analoginya lah sebab ada sahabat kita masih tak boleh nak dapat idea macam mana nak buat ain ni. Okay, dan ain ni kita tahu dia level 2. Kita bayangkan kalau macam kita pergi kat restoran tu penuh lah orang, ramai orang. Lepas tu bila kita ni kursi kan kata kita duduk dengan family kita ni, family orang lain tu, kita katalah kita nak bangun awak nak basuh tangan contoh, nak bangun tapi tepat pack ni. Kita pun kata nak cakap orang belakang tu, kalau orang belakang tu kawan kita kenal tak apa, kita boleh injak belakang sikit nak keluar contohlah kan. Tapi sebab kita tak kenal orang belakang entah siapa dah, lepas tu kita nak keluar nak basuh tangan, tapi kita nak tegur dia, kita macam segan nak suruh dia injak sikit kursi sebab kita nak lalu. Tapi kita nak cuba keluar tapi kita kan nak lalu juga, tapi kita nak macam konon-konon kita kempislah perut sikit, konon nak bagi lepas lah kat celah kursi tu. Macam itulah sifat ain. Benda tu dah sempit, nak juga lalu celah. Macam tu kalau macam orang kita bawa kereta naik motor, orang naik motor, dia nak menjelit juga celah tu. Dah tempat tu sempit, kata sebelah kita ni ada bas. Kita kat sini. Biasa motor macam kata food panda, kenapa dia nak cepat laju, dia malu lewat celah padahal dah sempit tu. Itulah sifat ain. Ni dapat ain ni macam dapat idea. Dan sebab bila ain ni dah dia duduk kat level 2. Dia nak keluar bila kita dah sempitkan kita punya apa ni area tekak ni lah, kita sempit kan. Masih ada udara nak lalu kat celah tu. Bila nak lalu tu yang bunyi dia sebab dia bukan rokhawah. Ingat dia tak ada tag rokhawah. Rokhawah tu angin yang lepas. Ini dia bukan angin lepas, dia tak ada angin. Dia tu sendiri bunyi dia tu kena tarik. Rabbil alamin. Bunyi tu.
So perempuan yang mana susah macam mana nak buat ain. Memang susah sebab dia bukan bahasa kita. Kita tak cakap dengan huruf ain pun. Tapi kita kena praktis lah sebab kita tak boleh samakan dia dengan hamzah. Sebab tu orang tertukar hamzah dengan ain. Dengan a lain. Sangat berbeza. Tapi bila kita mengaji ke apa kita baca, kita selalu tukar macam itulah. An-amta, ini an-amta. Macam ni. An-amta. Sedangkan an-amta, an dengan am lain. Ni an-amta alaihim, an-amta alaihim. Kan lain. Sebab tu bila kalau orang yang tak belajar dia rasa macam sama je. An-amta alaihim wa maghdubi alaihim. Macam biasa je macam tu. Dia punya huruf tu dia salah tempat. Hamzah bawah, ain atas. Dia kena bayangkan perempuan lalu tempat yang sempit nak kena kita kalau badan kita tu macam comel sikit, kita nak kena tarik nafas, nak celah juga. Sebab kita kononnya tak nak ganggu lah orang belakang tu kan tertolak pula kursi dia. So kita nak celah juga. So macam itulah keadaan ain ni. Dia tu dah udara dah sempit, dia nak juga celah tu. Sebab tu bunyi dia kena macam tertarik sikit. Dia bukan udara lepas. Dia tu menyempit, dia macam kecilkan badan dia, lepas tu dia nak keluar. Macam tu lah bunyi dia. Rabbil alamin, baru dia keluar. Macam tu. Itu membayangkan huruf ain tu. Sebab tu orang kena praktis huruf ain. Macam ni. Iyyaka na'. Dia nak lalu Tapi kita baca iyyaka na'budu. Na'budu dia satu macam bunyi kaf pun, bunyi lebih kurang kaf pun ada. Yang kata nak, hamzah dah tentulah. Sebab tu kena sangat praktis. Bayangkan kalau yang susah dapat idea tu, bayangkan bunyi tu nak lalu kawasan sempit, kita sendiri tu badan nak lalu tempat kecil, macam itulah bunyi dia. Kena sempit dulu, sempit. Sebab tu tak tu tak macam biasa, dia tak ada tengah orang sebelah. Tu tak je. Huruf sabdu mesti kena tekan. So benda ni memang kena selalu ulang sambil duduk sana. Perempuan mungkin ada yang buat bisnes kuih raya ke apa ke, ada problem ain, duduk sambil buat tu buatlah. Kalau dah berpuluh kali buat cookies ke benda, takkanlah tak dapat. Benda tu mesti insya-Allah boleh bila kita praktis. Itu memang tak boleh buat apa dah, memang kena praktis. Kalau kita nak baca betul lah, kalau kita nak maintain, nak biar dan kesalahan biasa, itu kita ingat kita baca ni Quran, bukan rasa macam tak apalah lebih kurang, tak boleh Okay, huruf ha, kita tahu sama ha level 2 pedas, jangan tertukar dengan ha tadi. Pastikan tempat, pasal bih ha, angin lepas keluar. Macam ni, alham, ha, alham. Sebab tu kita boleh bayangkan, nampak mata, fikiran, mulut, dia semua kena sing. Nampak ha terus, level 2. So udara tu dari situ dia akan bergerak. Kalau kita ha, kita confuse, ha kat sini, tapi udara datang dari bawah, itu jadi ha tu. Al-ha, sedangkan kita nampak dah. Itu tunjukkan kita sendiri tak mahir lagi kedudukan. So first step kalau yang masih ada problem lagi, kena hafal dulu. Ingat cepat-cepat. Ha, ho, itu kena ingat. Lepas tu untuk bunyi, perempuan kena faham. Macam tadi dah faham dah ain. Dia seolah punya tempat sempit nak lalu, sebab tu bunyi dia macam kena tarik sikit. Lalu tempat sempit tu baru dia lepas. Itu sifat ain. Itu orang kena faham. Bunyi macam tu barulah perempuan boleh dapat. Okay, ni semua ha kita dah tengok dah. Ha angin lepas macam ni. Dia pun dia kategori rohawah. Dia boleh sebut ada angin. Basabih bih. Dia ada angin. Alhamdu. Tu rohawah lah. Kita ada bunyi apa angin mengalir. Macam ni. Ihsana. Kita ada nampak angin lepas. Tapi kalau kita baca macam ni. Ihsana. Ihsana. Kenapa jadi macam tu? Sebab perempuan sekat. Bila perempuan sekat dia akan macam melantun. Ihna, nak sebut pun tak kerti sebab memang dah benda salah. Ihsana, nahnu lahu, Kenapa jadi macam tu? Sebab kita putus, lepas tu nak jadi macam melantun. Nahnu. Sebab tu dia urut rokhawah, dia ada masa. Dia agak panjang sikit bunyi dia. Bukan panjang sebab dia urut mat. Dia punya angin tu. Macam ni. Kimat. Tak macam kimat. Sebab tu orang yang baca Quran, kalau anda baca laju, macam mana perempuan bagi sifat urut ni? Macam mana perempuan settlekan dia punya sifat urut tu?
Dah tentu tak boleh. Sebab tu kau tengok Quran time ke siapa ustaz sekarang banyak Quran sekarang tengah Ramadan ni, mana dia orang baca laju? Kau tengok speed orang baca dengan speed dia orang yang memang pakar profesional, siapa lagi laju? Dia orang laju ke perempuan laju? Sebab orang baca laju tak mesti betul lah. Sebab tu dia baca sebiji-sebiji keluar bunyi tu. Sebab dia tengah bagi setiap huruf tu dia punya sifat bagi satu. Barulah betul. Orang dengar pun sedap. Tapi kita baca punya kelang kabut kita dengan nafas pendek lah, kata kejar-kejar. Bunyi pun dengar macam penat. So tak boleh. Sekarang ni perempuan dah diajar, so kena ubah benda tu. Jangan nak kelang kabut. Kelang kabut tu yang menyebabkan salah. Okay, ingatnya ha pun kategori rokhawah, dengar ada angin. Nah, angin. Kalau tak ada angin, confirm salah. Perempuan check sini, perempuan selama ni baca ada angin ke tak ada angin. Kalau tak ada, terus repair. Praktis bagi yang ada keluar angin. Sama juga Roin. Roin pun sama. Dia ada sifat rokhawah, mesti ada angin, mesti ada bunyi yang masih bergerak. Yaghsha. Macam ni sebab salah bunyi, sebab dia salah tempat. Kha dengan Roin kan dekat je. Bukan dekat, sama level. Cuma rumah lain. Macam perempuan duduk kat apartmen, naik tingkat 3 sama tingkat, tapi itu ni rumah Roin, ni rumah Kha. Kalau rumah kita duduk rumah Roin, tapi kita pergi rumah Kha, marah tak orang tu? Apa hal kau masuk rumah aku pula? Mungkin sana. Macam tu lah sebenarnya, level sama. Tapi salah rumah. So sebab sifat dia lain lah. Itu sebab dia. Sebab Roin, yaghsha. Bukan jadi yaghsha. Itu dah bunyi. Kan lain tu punya kahak tu. Macam ni. Roin. Kalau kita nak bunyi dia yang kita nak buat bunyi sifat rokhawah tu, bila biasalah huruf tu mestilah sukun. Kan makhraj huruf kan huruf yang bersukun. Macam ni. Ghairil maghdu. Ada bunyi maghdu. So dia ada masa, dia masa kat situ. Dia tak boleh ghairil maghdu. Siapa baca maghdu, memang salah. Sebab apa? Perempuan dah syidah, perempuan putuskan bunyi dia. Sebab dia bukan untuk putus, dia kan rokhawah. Rokhawah ada angin masih mengalir. Bunyi tu masih berjalan lagi. Ghairil maghdu. Sebab tu bila orang baca pada ghairil maghdubi alaihim, memang confirm dah salah, bunyi pun salah. Sebab tu baca Fatihah tu pun jangan ambil mudah. Sebab tu orang buat klinik Fatihah lah berbagai tu sebab ni lah. Lepas tu kita dalam baca solat pun kan lebih kurang aja. Sebab tu pegang betul-betul. Dan ingat rokhawah ada angin mengalir. Selagi tak bunyi angin mengalir, memang confirm salah. Perempuan boleh nilai diri sendiri, perempuan buat salah ke betul sama ni. Macam ni. Orang baca maghfirah. Bila baca cepat, maghfirah tak sempat rokhawah tu nak keluar. Maghfirah. Mughraquna. Itu macam mughraquna atau mughraquna. Itu dah macam menantu pula. Mugha. Fa'abalighu. Kenapa jadi macam tu? Sebab udara dia tak mengalir. Bunyi tu tak jalan. Dia dah putus terus. Fa'ablighu kan dah putus. Dia bukan syidah. Nampak terang atas ni. Contoh kalau perempuan tak ingat nanti tengok nota ni, bila tengok rokhawah, tengoklah nota sebelum ni pun kita dah belajar sifat huruf kan. Tengok bila rokhawah, ingat rokhawah mesti kena ingat, ada usaha untuk ingat. Ada udara yang mengalir lagi. Fa'ablighu. Bunyi angin. Yaghsha. Tak boleh. Yaghsha. Perempuan satu pun ada putus jadikan syidah, dan tu tengah salah. Lepas tu perempuan buat yaghsha, perempuan kena nak buat qalqalah. Qalqalah tak boleh pakai pun kat mana. Qalqalah 5 huruf tu je. Itu pun ada bunyi, tingkatan bunyi dia. Bukan main semua yaghsha pun tak boleh. Ini sebab rokhawah, ingat rokhawah mesti ingat banyak kali. Dia ada udara dan bunyi masih berjalan lagi. Yaghsha. Sebab dia ada ambil masa. Yaghsha. Dia bukan sebab dia banyak sebab huruf mat, sebab dia dah mati. Dia ada huruf yang sukun. Sifat dia tu yaghsha. Sebab tu bila kita baca Quran bagi kita sempat, nafas kita pun cukup. Bila kita baca kalut, kita penat, kita salah, ambil balik. Salah. Dengan kelang kabut bagai. So tak boleh. Bagi sekejap, perempuan akan relax. Ghairil maghdu. Dah lah wain. Ini belajar huruf dua pula ni. Dua pun huruf yang susah. Yang tu pun kena praktis. Okay, kha pun sama tadi. Kita sebut kha macam kahan. Sakhara lana. Dia macam sakha. Sebab kha dengan kha kan dekat dah. Kha yang lepas sini atas sikit je pangkal lidah huruf qaf. Ini pun banyak tertukar. Sakhara lana qa. Memang kita dah confirm huruf pun dah bertukar. Tak boleh. Mesti kena praktis kha tempat lain. Kha bawah dia. Sebab tu kena bayangkan. Jangan usik skrin.
Okey, semua sama juga. Untuk huruf macam kha jangan tak payah sampai nak bulat-bulat. Kha mukhlisuna tak payah. Yang dibuka je. Mukhlisuna akhrajaka yakhsha khaifina bunyi ada angin. Dia masih berjalan lagi. Kalau yakhsha tengok dia jadi apa? Perempuan jadikan dia syiddah, dah bunyi dia keras. Dia tak keras. Ingat rohawa udara masih bunyi tu masih berjalan lagi. Okey. Dia berjalan bukan sebab dia mat berjalan dia. Okey, hari ni kita masuk qaf pangkal lidah. Mesti apa? Tampak je qaf, mesti ingat pangkal lidah. So dekat situ je udara akan bergerak. Jangan pergi bawah, pergi terlejak ke depan, tak mau. Dia saja. So sama juga huruf qaf disebut terlalu pekat. Al-mustaqim. Kita punya paksa nak pergikan pangkal lidah tu naik, kita punya tekan al-mustaqim, qaim. Tak payah sampai over sangat. Dia ada lembut saja. Al-mustaqim. Qaqiqu. Naik di pangkal lidah. Jangan qaqiqu, itu kita paksa dia. Sedangkan dia original dia. Al-mustaqim. Wujud bunyi tambahan yang berlebihan dari sebab qalqalah yang asal. Contoh, menutup pita suara. Al-falaq. Ini yang sebenar bacalah. Al-falaq. Biasa kita jumpa kan dia kita sebab qalqalah kubra, sebab dia di ujung sekali. Bunyi dia al-falaq. Tapi bila ada orang baca, bila terlampau keras, al-falaq. Al-falaq. Ada belakangnya, kita dah tambah pula hamzah. Al-falaq. Melantun sekali je. Tapi kat sini al-falaq ada pula lagi belakang tu. Dekat sini sebab apa kita terlampau nak menekan, kita terlampau nak jadikan dia qalqalah tu. Itu jadi ini adalah qalqalah yang jadi-jadian yang mana kita reka sendiri. Sedangkan inilah original. Al-falaq. Sebab tu ni perlu pada talaki. Kalau perempuan tak bertalaki, macam mana nak confirm perempuan baca tu betul ke salah? Quran dia tak boleh macam perempuan beli buku tajwid, perempuan ada banyak buku tajwid, perempuan baca kat situ, baca dia kata melantun kan. Perempuan tak pernah keluarkan suara, memang tak akan jadi. Dia ada benda yang perempuan, walaupun contoh perempuan tak ada lah buku tajwid ni semua tak ada. Tapi perempuan jumpa dengan guru nak bunyi, itu yang perempuan akan dapat. Sebab itu kaedah talaki musyafahah. Memang Quran diturunkan macam tu pun. So kita nak macam mana boleh tukar Quran lain. Rasulullah dengan Jibril pun bertalaki. Okay, macam ni. Memadai dengan hanya muka mulut. Kita bincang pasal qaf. Bila sebut qaf, bayangkan dah situ dah pangkal lidah. Area situ je. Ini dekat lah pangkal lidah tu lah. Area pangkal lidah. Bayangkan kita dah dekat situ dah. So udara akan gerak dari situ. Jangan pergi bawah mana tak ada. Sini je dah. So kita standby area situ dah mulut tu. Kita punya lidah tu akan bergerak. Macam ni. Qala. Qul. Waqab. Qawma. Dan qa mesti qa, jangan jadi qa. Banyaknya qaula, qauma, kau. Itu adalah huruf kaf yang konon-konon nak jadikan qaf. Qaf ada qa, pai, pu macam ni. Qa, pai, pu, dan mulut kita tak perlu bulat pun tak ada. Buka saja, pangkal dia dah naik. Qa, pai, pu. Seolah mulut pun tak bergerak pun. Mulut bibir tak bergerak pun, dalam ni bergerak. Qa, pai, pu. Kalau depan pu tu kenalah muncul sebab dia huruf waw, dia beri depan. Pu, qa, pai, pu, apa, iqa, uqa. Mulut tak ada apa gerak sangat pun, dalam tu yang sedang bergerak sini, pangkal lidah tu. Apa, iqi, uqu. Dia depan kenalah buat muncul pu sebab nak tekan udara di depan. Apa, iqi, uqu. Maknanya nafas kita punya udara gerak dari sini. Jangan pergi ke bawah. Di bawah tu kan dia tukar jadi kha ke apa benda, dia jadi bertukar lain ataupun biasanya ke depan lah sebab dia dah kan bila lidah dia akan jadi huruf kaf tu lah. Kala, qala, qula, kul. Macam biasa qa ni lah. Qul, qa, qu. Jadi kul. Qul dengan qul beza. Kul dia bunyi nipis dah ke depan, kul. Kalau qul tu qaf lah. Tapi sekarang banyak orang akan buat dia sebut kaf tapi dia nak konon-konon jadi qaf. Nampak gaya macam qaf lah tapi dia sebut kaf. Macam ni kan. Qauma. Dia akan sebut qauma. Kau. Bunyi dia keras. Qauma sebab itu huruf kaf bukan huruf qaf. Dan kita konon-konon je lah kita nak buat huruf kaf tapi jadi macam huruf qaf macam tu. So kena pastikan kat mana benda tu dan angkat pangkal lidah. Sebab qaf tahu dia kan sifat tebal, istilah dia tinggi. So kena angkat pangkal lidah. So qala, qul, waqab.
qauma, qau macam ni. Qa selalu berlaku isilapan kat sini. Qa atas, qa waw mati, kita belajar ini apa? Ab, ad. So kalau waw, au. Waw muncung mulut sebab waw ada huruf bibir. Dia bolehlah muncung sebab dia memang bibir. Qauma, qauma. Yang qauma, majority orang baca qauma. Itu yang salah. Tak boleh. Jangan kau. Kalau perempuan rasa susah macam bayangkan dia bunyi, balik to back to basic. Ko, qiku, itu bunyi dia ko. Kalau waw mati, kita baca ab, at, buku aruh yang huruf mati-mati belakang tu. Dan nota pun ada. Praktis dia situ tu sekarang ni isu dia, bunyi tu dah bersambung-sambung je bendanya. Tetapi kita kena kekal lah yang ko bunyi ko, waw bunyi waw, mim bunyi mim. Benda tu lah kita kena kekal. Itulah kata fasih. Kalau yang tak fasih sebab qaf dia bertukar jadi waw, dia juga jadi kaf, dia dah bercampur aduk. Yang tebal jadi nipis jadi tebal. Bila huruf dah bersambung-sambung duduk dekat-dekat semua, dekat sinilah kita nampak kemahiran. Dah tiba-tiba lidah nak tinggi, tiba nak rendah, tiba nak kena muncung. Benda macam inilah. Tu dia kena kita aware. Oh, qaf kat sini, waw kan bibir. Sebenarnya daripada sini nak pergi bibir pula. Qau. Itu kata kena faham. Bila sifat orang kena faham, qaf dekat sini, okey bayangkan udara dari sini kan udara nak di bibir ni sebab waw. Itu aja kita kena tengok. Qaf, waw kat bibir. So daripada sini kan sekejap lagi sini ni. Sudah standby dah. Qauma. Ma bibir juga. Qauma. Baru dia bunyi qaf. Kalau kita jadi kelang kabut, qauma tak. Qaf jadi kaf, waw boleh jadi kau. Mulut tak muncung. Waw sifat bibir kena muncung. Au, bau, sau, tau, kau. Macam tu. So ingat bila waw sukun, dia kan memang dari bibir. So kenalah buat muncung sebab memang layak untuk dia. So yang huruf yang tak ada kena-mena bibir tu, tak payahlah nak buat muncung ke nak buat bulat ke, tak payah. Sebab dia memang tak ada kena-mena. Banyak huruf yang, tambah huruf yang ada lidah dalam ni. Semua dalam tu dia bergerak. Luar tak ada efek apa-apa pun. Kecuali memang dia waw ataupun daripada depan. Itu saja. Okay, ini semua kena praktis. Macam ni, qa, pai, hu. Kekal bersifat tebal walaupun berbaris bawah. Qa bawah, pai. Jangan bila bawah qa, ki jadi qa bawah jadi ki. Jadi macam huruf ka bawah ki, nipis. Dia tetap tebal. Qa, pai, hu. Nipis ada sifat tebal dengan cara dia sebab dia kan huruf qaf. Qa, pai, hu. Qa, pai, hu. Jangan qa, ki, ku. Ki dia nipis pula. Itu bukan nipis dia. Nipis dia tu pai. Itu memang sifat dia. Aqa, iqa, uqa. Tengok bila huruf qaf, mana perlu kita buat mulut muncung pun. Aqa, iqa, uqa. Ada ke macam itu? Aqa, iqi, uqu. Memang tak ada. Memang buruk bunyi dia. Tapi ada orang memang baca macam itulah. Sebab tu dah salah. Sebab tu kita kena mahir makhraj tu kat mana. Qaf ni huruf dalam pangkal lidah, tak ada kena-mena dengan bibir. So tak perlu nak usik bibir tu. Tak ada apa-apa. Dia dalam ni. Cuma kalau daripada depan je lah baru kita muncung. Hu, qa, qi, qu. Itu je. Lain tak ada. Kalau sebut biasa, qa je lah. Buka mulut. Yang qa, qi, qu, aqa. Kan buruk nak rupa. Memang tak payah. Bunyi pun tak sedap. So memang kena repair semua ni. Okay, kaf. Kan tengok je kaf, dah boleh bayangkan depan sikit pada qaf tadi. So udara akan gerak dari situ. Jangan pergi ke belakang, sekejap belakang sebab dia sikit slip sikit je, memang bunyi akan jadi lain. Okey, ni kaf, bayangkan kaf, depan sikit pada qaf tadi tu. So kaf dia pun tak ada rohawah, dia bukan rohawah, dia tak ada angin mengalir, tak ada apa. Dia tak ada rohawah macam tadi tu, macam tak ada. So dia akan bunyi macam biasa. Cuma ada sifat apa? Dia ada sifat hams, udara yang terlepas. Okay, macam ni. So ni kita tengok bunyi dia ka, ki, ku. Jangan baca ka, ki, ku. Konon nak macam slang lah. Ka, ki, ku. Itu kita bukan bahasa Inggeris kan. Kita konon nak slang, memang salah. Konon rasa macam ka, ki, ku. Aka, iki, uku. Aka, iki, uku. Jangan nak perasan. Memang tu semua salah. Jangan nak shock sini, konon macam orang dengar ik, uk, aka, iki, uku. Ini bukan slang bahasa Inggeris dan ini bukan bahasa Inggeris. Ini bahasa Al-Quran. Dia ada sebiji tempat ni bunyi dia macam mana je. Ini bunyi dia ka, ki, ku. Dan mesti bayang udara dari area yang dia sepatutnya keluar tadi. Jangan diinjak ke belakang akan jadi qaf.
dia memang dia kaf depan tu je. Dan kalau terlebih-lebih tapi tak ada lah orang sampai ke kha tu, tak ada dia ke belakang sangat. Dia akan kena pada kawan yang qaf je lah, sebab qaf kan belakang dia je sikit aja. So bunyi dia ak, ik, uk, akka, iki, uku. Dan kena ingat huruf kaf ni hendaklah dia sempurna kedua-dua sifat tempo. Dia ada dua tempo dekat dia. Satu tempo tahan suara, kita tahan suara, syiddah, ajid, qatin, bakat. Kalau perempuan tengok yang sifat huruf tu, dia ada sifat syiddah. Pada masa yang sama, dia ada sifat hak ni, lepaskan sedikit udara yang terlepas, hams. Macam mana nak sekat udara, tapi nak terlepas pula. Sebab tu huruf kaf dengan huruf ta dua ni, dia macam seolah macam ada kontra sifat dia. Kita nak putus bunyi, pada yang sama nak lepas juga udara. Tapi kita tahan tu udara, suara tu stop. Tapi udara yang terlepas. Okay? Sebab tu bunyi dia yak tubuna yak. Berhenti kan? Yak. Yak. Yak tu bunyi dah. Yak. Putus. Lepas angin. Sikit je. Yak. Yak. Jangan yak. Itu dah lebih. Yak. Tu banyak orang selalu buat. Sebab apa? Dia lebih sangat dah angin. Angin yang berlebihan dia ni. Yaktubuna makzumun ak. Angin dia terlepas lebih sangat. Tak boleh. Dia memang, sebab tu kata benda Quran ni, kalau perempuan belajar, perempuan rasa macam minat, ya Allah, benda ni sikit kaf ni pun nak tahan bunyi, nak lepas sikit. Punya, kalau macam saya memang seronok belajar tajuk. Sebab apa? Benda ni lah. Sebab dia punya bunyi, kita sampai ke level tu lah Quran ni, sampai ke bunyi pun nak kena tahan, lepas tu nak lepas sikit. Lepas lebih salah, tertahan sangat pun salah. Macam tu. Bayangkanlah kalau betul je kata perempuan fikir kenapa perempuan ada kat dalam fikir sekarang ni. Kenapa? Sebab Allah nak bagi. Bila nak bagi tu ambil dan pegang. Belajar betul-betul. Jangan lepas benda ni kita tak tahu. Sampai ini pun kelas datang lepas raya esok dah tak ada ke? Mana kita tahu kan? Kita tak tahu. Kalau dah saya mati dulu, tak ada lah kelas ni. Sebab tu apa yang ada sekarang kita ambil. Nak terus praktis. Okay? Dibaca dengan lantunan tambahan. Ini kalau dah terlebih angin tadi, yak tumuna. Ini pula kalau dah melantun pula, dia pergi tahan dan terus melantun. Yak tumuna makzumun. Bunyi keras. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita baca jenis cepat. Yak tu kita nak macam pergi speed. Yak tumuna kita tak bagi hamaz, kita tak bagi dia punya apa sifat-sifat syiddah ke apa semua tu kita tak bagi. Tak lepas. Lepas tu dia punya yaktumuna makzumun. Bunyi keras je. Quran takkan bunyi keras. Ingat dan fikiran Quran dia sangat lembut, sangat lunak. Dan kita ni yang sebenarnya buat salah. Baca yang macam kelang kabut tu arah tu. Okay, ingat. Jangan konon-konon. Ni ramai orang buat. Memang saya tahu. Tak lelaki pun ramai. Yak kakiku. Dia ada bunyi slang tu lebih. Macam ni tak dia mati. Tak ada huruf kaf yang mati. Tak apalah. Tapi kalau kaf balik atas, tak perlu nak macam ka. Biasa je ki hu. Biasa je. Memang rush je sebab dia pun tak ada keluar angin. Sebab angin yang keluar terlepas tu hanya bila dia bersukun. Bila dia mati. Kalau dia tu kan ada balik atas, bawah, depan, dia bunyi dia macam biasa je. Ki hu. Kalau macam dia dah mati. Kita ada sukun ke. Makhraj je. Ak. Tahan suara. Angin lepas sikit je. Ak. Tapi jangan ak. Tu dah macam terlambat. Ak. Ik. Uk. Sikit je. Jangan ak. Ik. Uk. Itu dah melampau. Itu dah lebih sangat. Orang dengar pun apa over sangat ni. Memang dia pun tak ada rokhawah. Jangan menambah-nambah. Sebab tu dia kena sebiji. Dia itulah dia. Tak boleh kita nambah-nambah. Itulah nama dia Quran. Tak boleh mana-mana. Tak boleh tolak ansur. Itu bunyi dia, itulah bunyi dia. Sebab tu perlu pada talaki. Itu kalau kaf, kita pada huruf jim. Jim ni tadi kita dah settle. Bila nampak je jim, mesti perempuan sekarang dia dah tahu dekat mana. Mesti dah nampak dah. Bayang fikiran, tengah lidah. Pada level ni, mesti dah macam tu punya express. Nampak jim terus tengah. So udara akan keluar dari situ aja. Jangan nak ajak ke depan, belakang, tepi semua tak mau. Ini dah huruf jim. Okay, bila huruf jim, apa yang berlaku dengan huruf jim? Sebab kita perempuan kena faham. Kena faham. Sebab tu saya tekan untuk faham. Bukan macam, ini tak boleh hafal. Makhraj boleh hafal. Sebab kedudukan tu kena hafal. Tapi sifat tak boleh hafal. Perempuan kena faham. Kena faham kenapa dia bunyi macam tu. Okey, kalau macam ni disebut dengan terlalu pekat, berlebihan hingga sampai ke pangkal lidah. Waja'alna, ja'. Dia macam ke dalam. Buat dia tebal sangat, buat kita memaksa dia. Yang dia waja'alna Kan dia tengah je, jangan ke belakang pergi dia.
waja'alna. Bunyi pun ya Allah, teruk nak bunyi. Tak boleh, cuma level tengah je. Tengah lidah tidak betul melekat pada langit. Ini banyak orang buat salah. Kalau macam jim ni jarang, tapi ada. Biasanya kalau minta maaf, kalau orang Jawa ke apa, jim dah agak pekat sikit. Tapi jarang nak jumpa sebab kalau mungkin di kalangan orang Jawa mungkin dia percakapan biasa, tapi nak nak baca dengan Quran, lepas tu tak boleh. Quran dia ada satu bahasa dia sendiri. Kita tak boleh bahasa orang Kedah ke Perak ke apa semua nak tiba masuk dalam Quran, tak boleh. Dia ada undang-undang. Quran bunyi dia macam ni lah. Tak boleh kita nak tak apalah lebih kurang tak boleh. Ini macam ni jarang mungkin di kalangan masyarakat orang Jawa adalah slide dekat situ. Sebab dia masuk sebutan harian macam bahasa Jawa dia cakap tu masuk dalam Quran. So tak boleh, kena asing kan. Okey, sekarang tengah lidah tak betul melekat. Ini memang biasa banyak. Picaca, pijaja, dia tak sampai. Huruf jim dia tahu dah tengah. Bila dia bunyi kena, mesti kena. Kalau tak kena ada sikit, angin boleh lepas celah. Bila angin boleh lepas celah tu, picaca, ca. Dia macam tu. Bunyi ca, dia macam ca tu lah macam ni. Ca. So dia bukan ca, mana ada huruf ca kat sini. Pijaja. Lekat betul. Pijaja. Sebab tu bila baca cepat, picaja, apa tu caca. Dalam Quran tak ada ca, memang tak ada. Jim atas ja. Okey, macam ni tengok. Ja, ji, ju. Masa nak sebut ni, lidah tu kat situ dah. Bila kita belajar makhraj, kan kita huruf sukun. Aj, ij, uj. Dan jangan tak boleh panjang sebab dia bukan rohuwah. Ingat dia tak ada dia bukan rohuwah. So dia ada sifat, ada huruf yang ada qalqalah. So bila dia kena tengah, dia akan automatik akan melantun. Aj, ij, uj. Dia memang akan automatik akan melantun. Sebab tu memang dia ada sifat dia. Sebab tu ji kan ada sifat qalqalah. So bila huruf yang mati, kita dah tahu lah, okey tengah. Dah confirm, okey ji memang tengah. Sekarang bila huruf yang dia pula ada, bila dia ada baris, sebenarnya kita kena start dari situ lah. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Tu huruf jim. Memang sebab bila kita nak letak baris, dia akan tempat yang sama, dia jangan pergi ubah tempat lain. Sekarang ni kita dah tahu dia dekat tengah. Tapi bila dia ada berbaris, kita pergi letak bunyi-bunyi ja, ji, ju, bunyi tempat lain. So dia tak tepat lah bunyi dia. Di mana dia keluar kat situ lah dia akan start. Bila dia berbaris ke, bersatu ke, kat situ. Mesti start pada dia tu. Sebab tu makhraj kena mahir, kena tahu dah. Bayangkan, tengah. So udara start pada tengah. Ni bunyi dia pula melantun ke apa, itu sifat dia. Memang macam jim ada sifat qalqalah, memang dia akan melantun. Kalau perempuan buat sendiri pun, aj. Perempuan takkan aj. Betul? Melekat kat situ. Tak logik, dia memang akan lepas. Aj, ij, uj. Dia akan lepas. Itu memang sifat dia. Sebab tu takkan ada orang baca huruf jim ad. Betul? Ya, bila melekat kat situ. Takkan, memang takkan dia akan melantun balik. Sebab tu dia memang dah ada sifat dia. Orang kena faham, memang original dia memang tu. Itu kalau dia huruf bersabdu, tekanlah adja. Dia kena tekan lebih sebab dia huruf double. Dah belajar awal dulu. Huruf bersabdu adalah huruf yang double. Sebab yang pertama tu mati. Yang kedua tu kan berbaris kan ni. So kita kena settlekan yang mati tu ad. Tambah dengan jim yang kedua, ja, adja. Cuma beza dia jangan adja. Jadi macam putus. Dia tak boleh putus sebab dia huruf sabdu kita masuk dengan masuk, tekan dan dengan lancar. Kita dah sebut itu. Masuk, tekan dengan lancar huruf yang bersabdu. Adja, iji, uju. Mesti dari tengah lidah. Jangan bergerak tempat lain sebab itu tempat dia. Okey? Tidak mengikut tahap qalqalah yang tepat. Innalladzina ajramu qalqalah sughra bunyi dia macam tu. Ajramu. Tak boleh baca ajramu tak boleh sebab dia melantun dia cara duduk tengah, lantunan dia tu lembut. Ajramu. Macam perempuan yang baca bersalah yang jenis untuk yang huruf tambahan tu macam tu yang dia bukan qalqalah tapi kita baca macam konon-konon ada qalqalah, itulah dah terbalik. Yang sebenarnya kena qalqalah, tak baca qalqalah. Yang tak ada qalqalah, pergi buat macam bunyi qalqalah melantun tu. Ada bunyi lebih-lebih tu. Seolah. So, bila qalqalah, kita tahu qalqalah 5 huruf. Termasuk jim ni lah. So, bila dia duduk kat tengah, qalqalah tu, dia tak boleh melantun yang keras. Sebab dia kan kita lebih tahu, itu dia macam bumper je. Kalau kita lalu nampak bumper, kita ada break mendadak kat bumper. Kalau kita break mendadak, dah tentulah kereta tu melantun. Perempuan boleh bayang lah, perempuan buat kereta, tiba pum lompat yang tu.
kita berhenti macam tu. Sama juga macam ni. Ajramu. Tiba-tiba je. Ajramu. Melantun terus sekat macam tu. Bila duduk tengah, dia lembut je macam kita lalu bumper lah. Ajramu. Innallazina ajramu. Ajramu. Buat kita slow macam tu. Daripada jauh lagi kita dah pelan lah. So dia akan lalu smooth je. Sama lah juga macam sebab dia duduk tengah. Sebab tu dia punya ajramu. Tadi ajramu. Tu salah. Cara bunyi qalqalah tu. Kalau macam ni dia duduk ujung. Al-buruj. Al-buruj. Kat situ. So mesti tengah lidah. Jangan al-buruj. Al-buruj. Dia macam jadi macam ni lah. Sebab dia tak melekat. Dia tak lepas. Dia tak kena lagi dah. Kita dah pergi tempat lain dah. Al-buruj. Al-buruj. Bunyi cek tu. Sebab dia tak kena. Dia mesti kena. Buat tu sifat dia. Al-buruj. Kena. Dia itu mesti akan lepas. Al-buruj. Min kulli fajj. Kita tahu huruf yang bersabdu belakang dia ada masa. Nama qalqalah ni pula dia tak boleh lepas cepat macam ni. Al-buruj. Tu kan macam biasa cepat je al-buruj. Tapi bila bersabdu kan tahu huruf yang double. Settle kan huruf yang mati tu. Jim yang mati supaya kan jim berbaris. Macam ni jim ni baris bawah. Min kulli fajj. Fajj. Dan jangan terlampau lama, jangan fajj. Dia akan jadi macam bunyi saktah. Ini bukan saktah. Saktah tu sekurang-kurangnya dua harakat punya, lebih kurang nak kata 2 saat ke 2 minit, 2 minit lah macam tu. Lama. Fajj. Itu. Tapi ini bukan. Untuk qalqalah belakang asyhadu kubra ni min kulli fajj. Pegang lepas je. Fajj. Beza dengan buruj. Ini tak perlu pegang. Dia memang akan berhenti macam tu. Buruj. Ni fajj. Sebab dia ada sabdu. Tekan kat situ. Mesti kena langit. Bil hajj. Bil hajj. Jangan bil hajj. Hajj. Tengok. Dia tak kena lagi dah terus nak lepas. Bil hajj. Bil hajj. Salah. Bunyi tu memang salah. So mesti bil hajj. Pegang. Dulu baru lepas. Ingat, ini pun kena faham kan. Ini ada menyebabkan udara dalam mulut kita ni. Gerak. Dia melekat ke, dia terlepas ke. Macam tu. So qalqalah adalah kita kena lekat, akan suara tu akan terhenti terus. Tapi dia bersifat qalqalah, dia akan melantun balik. Bil hajj. Bil hajj. Al-buruj. Al-buruj. Ni dia tak perlu pegang sebab dia tak ada sabdu. Dia tak double, dia huruf sebiji je. Dia satu jim aja. Macam ni ada 2 jim. Sebab tu dia kena pegang dulu sekejap. So dia akan bunyi ja, ji, ju. Tengah lidah. Ju je baru muncung. Lain tak ada kena-mengena nak mulut nak muncung ke bibir, tak ada kena dengan bibir sebab dia huruf lidah. Ja, ji, ju. Aj, ij, uju. Ajja, ijji, uju. Macam ni kan. So ni kena praktis. Aj, ij, uj. Macam tu. Macam ni tadi lambat ni sebab dia sabdu. Ini tak ada. Terus kena. Tapi mesti tengah lidah. Jangan duduk di tempat lain. Okay, sekarang kita tengok huruf shin. Shin. Bayang nampak je shin. Dah tahu. Tempat yang sama dengan jim tadi tu. Okey. Dekat sini mesti dah tahu dah. Okey, shin nampak pula dia ni rohawah. Dah beritahu tadi, nampak je signal rohawah, apa nak tahu apa yang akan berlaku? Masih ada bunyi yang bergerak. Masih ada bunyi jalan lagi. Sebab dia memang ada huruf mati, dia tak ada apa, masih bergerak. Okey, contoh huruf shin bertukar, ini kesilapan yang berlaku kan. Huruf shin bertukar pada huruf sin. Sin kat mana pula? Sin kan belah bawah gigi sini. So dah tertukar. Macam ni pada teks syadida sya tengah lidah. Syadida dan sya kita tak perlu muncul macam syadida sebab dia bukan huruf bibir. Tapi dia akan ada sikit pergerakan tu sebab dia angin yang berhamburan tu. Sebab tu orang kena faham shin kita tahu ada sifat tafashi. Angin lepas keluar berhamburan. So bila angin lepas keluar, bibir kita tak boleh macam syadida. Kita nak kontrol tak nak geraklah bibir. Syadidah. So tawashi tu tak ada lah. Mana bagi tawashi, mana sifat tu. Sedang kita kena apply semua dalam tu. Sebab tu huruf shin tak perlu muncul. Dia bukan syadidah, syadi. Oh, itu bukan. Itu muncul. Sebab dia nak bergerakkan bibir saja. Syadidah, sya. Macam tu je. Syadidah. Macam ada sikit. Sya. Tapi itu kan muncul. Muncul syadidah, sya. Itu muncul. Sekarang ni huruf shin, syadida contoh kan. Tapi dah tukar sadida. Sin dah tukar pada sin. Daripada tengah dah pergi ke bawah. Beza tu bunyi. Jarak tu.
Shin tengah, tiba pergi belakang gigi. Sadida, bunyi pun sangat lain. Okay, sama juga ashhadu. Bila ashhadu, saya tekan ha ni kan ada sifat khafat, kita beritahu. Ha ni dia perlu pada support huruf lain sebelah dia. So bila kita tak bunyikan dia, dia ashhadu, ashhadu, ashhadu. Dia mesti ashhadu, ashhadu. Sebab ha ni selalu dia macam tertinggal. Kita baca dengan cepat ashhadu, ashhadu. Dah lah. Shin ni mati, kita bunyi soalan macam asya, asyadu, asyadu. Kat situ. Bila terlampau cepat baca, dia akan jadi macam tu. Benda yang mati jadi berbaris. Yang ada baris pun kita dah hilangkan. Sebab itu problem kat situ lah. Bila kita talaki pun kita nampak. Oh, ada berlaku kesilapan kat situ. Jadi isu dia kat sini, sin. Ashadu, ashadu. Tapi ada lah orang ni mungkin pada macam pelat ke apa dah. Tapi jarang dah. Tapi yang masalah dia, kalau untuk shin, kalau sebelah dia ada ha, dia selalu tinggalkan ha tu. Asyadu. Jadi ashhadu, ashhaha, sifat khafat tadi. Dan dia pun rokhawah. Shin rokhawah, ha rokhawah. Ashhadu, ashhadu. Kita baca ashhadu, ashhadu. Dah habis semua sifat ni kita dah pergi buang kat dia. Tak boleh Shin betul kan dia sod. Ni biasalah. Ashhadu jadi ashadu, ashadu. Ini memang ada yang bertalaki pun buat macam tu. Ashadu, ashadu jadi macam bunyi sod. Tapi dia nak kontrol jadi macam shin nak jadi macam sod, dia dah balik dah. So dia mesti ashhadu. Sebab tu bibir tu nak kontrol dia tu, just lepas angin ashhadu, yang ashhadu, dia akan jadi lain, dia bertukar dengan sod. Okay, sifat dia. Tu, bila kita kata rohawah, dia dengar bunyi dia masih bergerak lagi bunyi ashhadu. Sebab tu ada baca ashhadu. Bila kita baca cepat tu yang kita tak meraihkan sifat rohawah. Dan bila kita baca cepat tu yang menyebabkan masa nafas kita dah tak cukup dan pelbagai. Sebab kita, ni sifat dia tu tak settle lagi, rokhawah ni. Ashhadu. Dan dia memang ada sifat panjang. Itulah dia angin yang tengah berjalan tu. Bunyi masih ada lagi. Kalau ashhadu, kita dah buat dia jadi syidah. Ini bukan syidah, ni rokhawah ni, shin ni. Kalau kita baca ashhadu, kita dah putus bunyi. Kita dah putus suara kan. Ashhadu, ashhadu, dah putus. Itu bukan sifat dia. Sifat dia rokhawah masih bergerak. Ashhadu, ashhadu. Macam ni. Memanai dengan hanya membuka mulut, tidak perlu munculkan bibir berlebihan kecuali bahagian depan. Bahagian depan ialah mesti muncul. Ini sha, shi, shu. Ni sha, bibir tak bergerak sangat pun. Dia buka untuk angin lepas dia. Sha, shi, shu. Shu. Shu tu kena muncul sebab dia memang dah bahagian depan. Bahagian depan muncul. Sha, shi, shu. Ash. Bunyi. Ada angin. Ash. Ish. Ush. Bila kita baca ash, ish, ush, mana angin dia? Tak sempat. Dia ada angin yang, sebab rokhawah ni dia ada angin yang bergerak jalan. Dia masih jalan lagi. Sebab tu dia lembut. Ash, ish, ush, asha, ishi, ushu. Dan bila dia rokhawah ni dia bersabdu, lagi panjang dia punya bunyi tu. Ash, asha, ishi, ushu. Sebab apa? Dia dah ada huruf yang double. Dua-dua tu pula kena raikan rokhawah shin yang pertama, rokhawah shin yang kedua. Sebab tu bila kita dah baca sambung, dia lagi panjang lah bunyi dia. Asha, ishi. Bukan shin tu huruf mat ke apa. Bunyi tu. Asha, ishi, ushu. Kita tak baca asha. Itu mat. Kita dah jadi huruf mat shin baris atas ke apa. Asha. Itu huruf mat. Sekarang ni bunyi shin yang bersabdu tu. Asha, ishi, ushu. Macam tu. So ingat, bila jumpa huruf-huruf rokhawah ni, apa-apa punya tugasan sekarang ni, tengok balik hafal huruf rokhawah tu apa. Bila ada rokhawah, automatik kena lepas dengan ada angin. Masih bergerak lagi bunyi tu. Okay, lepas tu huruf ya. Nampak dia ya, bayangkan kat mana ni. Belakang gigi kapak, bawah, tengah. Sekarang ya dah tentu dah area tengah. Sebab kita buat susunan nota ni pun ikut makhraj supaya puan boleh ingat. Kalau mana rasa susah nak ingat pun, nota pun huruf pun dia ikut dia punya makhraj tu. So ya sama dengan jim, sama dengan shin. Tengah-tengah tu juga. Okey. Untuk shin tadi, nanti kita bila belajar demu-demu ifak ke apa, ada isu dekat situ. Yang bila ada orang baca dia seolah macam bunyi macam ya, dia pergi ke ya, itu nanti tengah tengok, itu bila masuk dengung-dengung nantilah. Sekarang isu kita sekarang ni nak betulkan huruf tu sendiri. Dia ni sendiri kena betul. Baru nak belajar nanti dia masuk mat dan dengung apa tu, itu bab lain. Itu je punya aksesori. Dan kita dah tahu 70% adalah makhraj huruf Quran ni. Kalau salah huruf jim,
seluruh kalau dalam Quran tu ada 10,000 huruf jim, kita akan baca salah 10,000 huruf jim. Dan jangan ingat benda ni ringan, ingat benda ni senang-senang macam tu, macam tak apa. Ingat, bila Allah nak bagi 10 kebaikan untuk satu huruf, bayangkan kalau nak bagi 10 kebaikan untuk satu huruf, takkan semudah macam tu. Mestilah ada usaha lebih untuk dapatkan bunyi tu. Itu dah ganjaran dia besar. Tak semudah ingat, tak apalah 10, baca cerita, tak boleh. Kena bagi hak dia, barulah boleh dapat. Kita tengok, ya sama roh juga, dan mesti dapat dah, sebut masa sekarang dia mesti tahu dah, roh mesti ada udara yang masih mengalir, masih ada bunyi, masih ada bergerak lagi. Ingat? So, tapi apa yang berlaku, jangan buat kesilapan ni, menghilangkan sabdu, bacaan yang mendatar, tidak menyebut dengan jelas. Macam ni, dia mesti baca ayyuha, kan ya bersabdu. Huruf sabdu kita tahu, huruf double dan kita kena tekan. Settlekan bunyi ya pertama, settlekan bunyi ya kedua. Maknanya ada dua rokhawah kat situ, dua sifat. Ayyuha, 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 ayyukum, ya ayyuha, ayyu. Kena tukar, kena tekan. Tapi apa istilah yang kita buat? Ayyuha, ayyukum, ya ayyuha. Tengok. Kita dah hilangkan sabdu, maknanya kita dah membuang satu huruf, kita dah hilangkan rokhawah, sifat dia semua dah kita dah buang. So kita macam, bila kita dah buang pula tu, kita rasa macam tak apa je, macam okey je, biar. Itulah kita punya sikap. Dan bila kita tegur, cuba repair, kita pula ada ego. Tak payahlah. Bila tadarus macam sekarang ni, tak tahu masih ada lagi tak perangai macam tu. Bila kawan tegur, dia buat tak tahu sama dia tak dengar ke, buat tak dengar ke, dia terus baca je. Padahal orang dah tegur dah. Kat situ kena baca panjang sikit. Tapi nak ego ni, ego. Baca je. Dia tak nak orang tegur. Semua orang macam tu. Ada seorang dia kata, awak bukan guru saya nak tegur. Dia rasa yang tegur dia punya guru dia je. Sedangkan kawan dia dah betul lah, kawan dia baca betul lah. Dia nak tegur tu betul lah. Bukan benda yang salah. Tapi ego tu. Ingat, Quran ni tak boleh ego-ego. Jangan ada riak yang semua tak boleh. Anytime kalau kita hebat pun, anytime Allah boleh tarik balik benda tu. Kalau orang nak bagi, orang tak reti kosong hari ni pun, esok dia boleh dapat. Sebab saya dah jumpa orang macam tu. Dia memang tak reti lah, orang kata penyakit apa. Kalau macam, dia sekarang tak mungkin dia dah awal 20-an lah budak tu. Masih dia remaja, dia sekolah menengah, form 1 macam tu. Dia lelaki dengan saya, memang dia tu, Allah, kalau kita bayangkan macam, budak ni memang tak ada harapan. Sebab memang susah, sebab dia jadi macam orang kata slow learner. Kita cakap macam ni, dia tak boleh. Tapi tak tahu Allah Maha Kuasa. Hari ni kita tengok Allah kenapa dia baca macam kita pun Allah kena sabarlah lebih kat situ. Esoknya Masya Allah dia boleh baca betul. Saya ingat macam mana dia boleh baca betul ni? Kata macam mana ada praktis kat rumah ke apa? Tak tahu dia mengajar macam biasa je. Tapi Masya Allah betul. Tu kata ya Allah benda ni kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi dengan niat orang tu sendiri. Kalau orang tu nak belajar pun malam-malam memang susahlah. Benda ni kena kita nak dan kita usaha ulang-ulang sebut banyak kali, Allah akan bagi. Bukan tu pada niat kita lah, sebab tu kita belajar ni kerana Allah, kita nak jaga Quran yang Allah punya ni, Quran Allah punya. Kita belajar tajwid ni supaya kita jangan buat silap. Kita jangan lidah kita pergi, Allah nak benda tu punya qaf, kita pun kena buat qaf. Allah tak nak kita kaf, dia kat situ qaf. So kena punya qaf lah, jangan bunyi kaf. Macam tu sebab makna dia akan berlari. Maksud dia lain. Sebab Allah nak maksud dia macam ni. Kita pula pergi baca maksud lain. So memanglah tak betul. Takkan benda tak betul pun kita lebih kurang je. Tak boleh sebab kita ni manusia. Allah dia memang perfect. Nak benda macam tu. So kita tu kena, betul tu je kita belajar tajwid. Supaya kita jangan buat benda silap-silap tu. Okay. So ini, itu dari sebab kita tak tekan. Yang pertama ni, sebab ada sabdu kita tak tekan. Huruf lin, jelaskan sebutan bila bertanda sukun. So kita tahu ya aku ni ai. Dia mesti tengah lidah lah. Ra'aita, ai. Dan apa yang berlaku macam ni abnai. Ini yang kita sebut ya betul lah. Tapi yang kita selalu buat ai. Ra'aita. Tak kena pemarah ya tu. Kita main bypass dia je. Ra'aita, abna, nai macam tu je. Sedangkan dia katakan ai. Ra'aita, abnai. Tekan makhraj tu, makhraj dia. Tapi sekarang kita tak bagi nai macam tu. Bunyi nai bunyi malas, nai. Sedangkan tekan ai. Ra'aita, abnai. Itu bunyi dia. Okey. Lepas tu dibaca dengan kadar harakat yang lebih panjang bila tidak mempunyai baris harakat. Macam ni kan. Wa'isa. Ini memang panjang lah. Dibaca dengan harakat yang lebih panjang bila tidak mempunyai baris harakat.
Oh, kalau macam dia tak ada baris, macam ni kita tahu ni huruf mat kalau yang dah belajar tu. Radilaha, radilaha, wa Isa. Oh, tapi bila ada huruf yang kosong mana kita tak bagi harakat dia lah, kita baca wa Isa, radilaha. Maksudnya kita dah hilangkan, dia adalah huruf mat. Kita kena baca 2 harakat, tapi kita baca 1 harakat ni radilaha, wa Isa, macam tu cepatlah maksudnya. Dibaca dengan kadar harakat yang lebih panjang apabila tidak mempunyai baris harakat. Dia tak ada baris tapi dia baca panjang. Masih lah tu kan. Dibaca dengan harakat yang lebih panjang apabila tidak mempunyai baris harakat. Bila dia kosong, baca panjang sangat. Wa Isa, radilah, lebih sangat. So kita untuk ni sekadar baca dengan 2 harakat saja. Tapi nanti saya tengok balik teks ni, macam di sini pun tak faham ni benda ni. Baca sendiri tulis ni. Tak apa, nanti tengok balik. Okay, yang keempat tapi maksudnya boleh nampak macam ni, radi, baca 2 harakat panjang. Ya, walaupun dia tak ada titik, ini adalah huruf ya, huruf mat. Radilaha wa Isa, kat situ. Itu kena baca panjang. Kalau pada teks ni kena baca 2 harakat panjang. Ini pun kena baca 2 harakat panjang. Yang empat, tidak menyempurnakan dengung dengan 2 harakat ketika dibaca secara idgham. Ini bab hukum tajwid lah. Tapi kita tahu orang bila sampai bab dengung ni, dia suka baca dengung yang pendek. Tak sempat lagi nak 2 harakat, dia dah nak bergerak aja. Contoh, kafiratun yarawnaha. Itu bunyi yang betul lah. Kafiratun yarawnaha. Raw, tengok raw. Wow. Jangan yarau. Ni kan ada waw sukun. Kita baca tadi yang ada waw tadi tu. Yarau. Wow. Bila waw muncul. Yarawnahum. Kafiratun yarawnahum. Kafiratun. Kesilapan dia suka baca kafiratun yarawnahum. Tak sempat lagi 2 harakat ni dengung. Kita dah nak sibuk pergi huruf yang sebelah. Kelang kabut sangat. Lepas tu dah raw jadi raw. Raw ni, raw tu tak raw. Wow ni dia raw. Mulut tu terbuka. Sedangkan raw. Kafiratun yarawnahum. Baru wow tu bunyi wow. Sekarang ni wow tu tak bunyi wow. Raw. Mana ada dalam Quran bunyi au. Tak ada. Au. Iu. Dia bunyi, tepat bunyi dia. Ini ya, yi, yu. Mesti dia tengah lidah. Ayya, iyi, uyu. Okey, kat situ. So ini adalah pada huruf ya. So saya rasa kita stop sampai huruf ya. Sebab ini dah tengah lidah. Sebab huruf dot ni, dia memang susah lah tapi dah timing. Dah setengah-setengah dah. Dia pun bagi huruf-huruf yang lain. So hari ni, kita hanya sampai huruf ya. Dan perhatian pada yang bertalaki, ingat yang bertalaki dengan saya, anda sekarang dah sampai ke huruf ya, makhraj yang tengah lidah. 6 dah settle, mesti yang tak dapat tu kena cuba-cuba. Itu menunjukkan apa, bila lagi banyak huruf anda belajar, lagi sikit anda akan bertalaki. Sebab apa, nak repair sebiji-sebiji tu. Dan jangan expect dapat baca satu muka. Kalau orang yang memang mahir, memang saya akan lepas. Boleh kalau tak ada masalah, baca je lah macam biasa. Tapi yang ada masalah tu saya tak akan lepas macam senang-senang macam tu je. Sebab apa, saya dah naik, perempuan bukan lagi level 0. Saya pun tak anggap perempuan 0 dah. Perempuan dah pandai dah, sudah kena naik satu level yang kena fasih bagi baca elok. Baca sikit tapi betul. Jangan baca banyak tapi semua tu salah. Mana yang dah bertalaki, yang dah khatam sebelum ni, saya galakkan, nasihatkan. Bila perempuan mungkin dah belajar ni, pun tengok dia ada sikit, ada huruf yang memang tak perfect lagi ni, pergi bertalaki lagi, pergi cari guru lain, baca, kemaskan lagi. So orang yang dah reti tu, kemaskan. Yang tak reti kena belajar lah, macam sekarang ni tengah belajar lah ni. Dan jangan putus asa, jangan rasa macam saya tak reti lah, tak boleh lah. Jangan guna benda negatif. Nak benda baik, mesti Allah akan bagi. Tapi kita sendiri lah, kita kena prepare diri kita tu. Kita nak satu benda baik, kita kena prepare diri sendiri. Allah nak bagi. Sebenarnya Allah dah bagi ni, tengah bagi lorong ni. So apa yang kita nak buat? Dah dengar dah tadi. So nanti kan bila nak talaki ke, nak bertadarus, nak baca sendiri ke apa ke, apply semua ni. Tengok balik. Dengar, sebab dia tak boleh macam, kalau saya bagi puan nota sekarang pun, perempuan tak boleh pandai benda nota. Perempuan kena dengar bunyi tu. Ayyuha. Kena tekan, kena masuk. Itu pentingnya orang kena bertalaki. Memang mesti bertalaki. Yang tak ada guru talaki, pergilah cari. Orang yang berdekat dengan rumah ke apa cerita pun, kena mesti. Sedangkan orang yang bertalaki pun banyak salah nak kena repair. Apatah lagi orang tak ada guru talaki. Pun bayang macam tu je lah, yang simple je. Tak payah fikir benda-benda sangat.
Kita punya Fatihah tu pernah tak ada orang cek. Dah guna hari-hari pula tu. Yang Fatihah tu lah banyak salah. Tapi saya tak nak usik Fatihah lagi. Dah settle semua huruf, baru saya akan pergi jenis ayat. Ini just kalimah pendek nakkan bunyi tu je. Isu sekarang ni kita dah tengah belajar bunyi. Settlekan bunyi makhraj tu. Dah dapat semua sampai semua huruf. Ni ada banyak slide lagi yang belum lagi ni. So next slide, dan kita pun ada lagi 2 kelas sebelum cuti raya tu. Dan insyaAllah saya akan settlekan sebelum cuti raya lah. Sebab ni kita tak nak gantung lepas. So lepas raya nanti kita masuk bab lain. So nak settlekan sebelum raya 2 kelas lagi ni. So kita akan pergi. So kalau perempuan nak cepat pun kena praktis lah. Praktis ulang-ulang supaya mahir. Bila mahir, sebelum perempuan berlelaki pun dapatlah lebih sikit bacaan tu. Jangan rasa macam saya kenapa sikit lah. Kalau kita baca betul, kita akan dapat baca banyak. Dan tak payah nak rasa macam nak cepat-cepat sangat nak khatam sebab nak escape dari Quran. Ada orang dia nak khatam Quran cepat, dia baca cepat dan bagi cepat habis. Sebab apa? Dia escape dari Quran tu. Sebab apa? Bila dia dah khatam, dia rasa macam okey, khalas. Dah tutup. Aku tak payah nak bertalaki lagi dah. Aku tak perlu nak menghadap cikgu ke apa semua, tak ada. So aku boleh buat kerja lain. Seolah dia rasa dah dia baca tu sebenarnya perfect betul. Itu satu anggapan yang salah sebab Quran tak boleh. Dan Quran dia tak ada khatam habis lah. Khatam tu maksudnya dah habis baca sampai juzuk 30, Sadaqallahul Azim, kita akan reverse balik ke Baqarah. Dia memang takkan ada khatam. Khatam tu kita macam kita mati ah. Khatam tu itu dia. Khatam tu punya seal habislah, memang takkan buka. So bila kita ada pemikiran kita nak khatam cepat, itu menunjukkan kita nak escape dari Quran tu cepat. Sedangkan bila perempuan selagi perempuan ada banyak ulang-ulang, itulah pahala pun Allah bagi. Kau dah beritahu dah. Orang yang lancar kena dapat satu pahala. Dan level dia lain. Menengok orang yang baru ketat ulang-ulangnya kali, tu level Allah bagi 2 pahala kat situ. So janganlah nak putus asa macam dia rasa macam asyik kena tegur lah, tak nak ngaji dah. Tu stop lah, tak laki. Stop semua tak pergi dah. Semua bagi tak nak masuk. Tak laki pun tak nak pergi stop. Lepas tu bila sampai satu tahap, baru terfikir, alamak aku nak ngaji. Tu takkan nak start bermula balik. Kalau orang pergi guru lain, dia pun nak start bermula. Dia takkan tiba-tiba nak daripada tengah. Dia nak dengar daripada mula. So hidup kita ni ulang, stop, ulang. Bila nak habis? Sebab tu jangan ada pemikiran nak ngaji cepat-cepat, nak escape. Itu menunjukkan kita nak escape tu. Nak cepat keluar daripada Quran tu. Nak lepaskan dia supaya bila dia tutup, kita pun tak perlu nak pergi kelas, tak pergi apa semua, tak payah. Kita rasa macam tu lah. Itu memang sangat salah. Biarlah kita ni ada dengan Quran sampai kita mati, hari ni kita meninggal kita masih dengan Quran lagi, masih tengah belajar lagi. Itu tak apa. Itu kita yang khatam dulu, bukan Quran. Kalau kita dah boleh khatam dulu, maknanya Allah bagi kita, itu rezeki kita lah, kita boleh khatam Quran dulu. Lepas tu kita masih hidup lagi, so kita akan continue sambung. Atau pergilah berita lagi dengan orang lain pula, so dapatkan lagi perfect. Sebab untuk bacaan pertama adalah bacaan untuk kita repair, praktis. So bacaan kedua kita nak kesempurnaan. Dan kalau orang nak ambil sanad Quran tu, dia tak boleh ada salah macam ni lah. Dia mesti dah perfect semua, baru boleh ambil sanad Quran tu. Itu maksud dia. Okay. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung huruf yang seterusnya. Ingat orang tak lelaki, perempuan sekarang sampai ke makhraj yang tengah lidah, mesti repair semua tu. Sebelum bertalaki masuk kelas, pergi praktis. Kalau orang rasa ada huruf yang problem lah, bukan semua orang ada problem yang sama. Itu kalau yang ada problem lah, kalau yang okey tu okey je. Okay. So please repair, lepas tu baru pergi bertalaki. Okay. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan huruf-huruf pada makhraj lain lah. Huruf dot ni memang huruf yang susah. So nanti kita akan pergi pada huruf yang seterusnya. Okey, dan sebelum tu, sebelum kita tamat, Ibu dah ambil 2 minit ni. Sebelum kita tamat, dia bagi reminder, Kak Yam, Ketua Mismat bagi pesanan tentang yang iftar Ramadan tu. Kalau mana perempuan yang berdekatan dengan rumah ke apa, nak ambil, nak bagi pada jiran ke apa, boleh kontak pada Kak Yam terus. Mungkin perempuan nak ada perempuannya portion tu, mungkin perempuan nak bagi kat jiran yang ada 10 orang ke apa, just booking dengan Kak Yam, kata nak berapa paket tu, nanti pergi ambil dengan Kak Yam, dia akan reservekan juadah tu lah. Itu setiap hari kita ada. So kalau perempuan rasa, perempuan kan dia mengifak juga benda tu. Sebab perempuan rasa nak ambil, kata dah 10 paket untuk jiran sebelah-sebelah untuk hari ni, beritahu dekat yang sudah akan reserve. Nanti perempuan pergi ambil, dah lah macam tu lah maksudnya. Maksudnya perempuan boleh buat macam tu lah. Maksudnya kita boleh minta request pada Kak Yang, ni saya nak bagi kat adik-adik saya ke, ni saya yang penting benda tu disperse dan bagilah pada orang. Yang penting jangan nanti, sebab kita pun tahu bila petang kan hujan, ribut semua, dan kita tak sempat nak sampai, dan kesian. Jadi kalau kita dah tahu dah target dah, okay, kita nak terus minta pada Kak, so dia kan boleh reserve dah, so cepat boleh ambil. Kalau tambah kan hujan, kita nak pergi jauh pun payah. Mungkin kita ada jiran belakang rumah ke apa nak bagi, bagi je dah, tak kisah. Sebab benda tu memang untuk infak pun. Itu memang dah hajat kita nak buat macam tu kan. So boleh lah. So apa-apa yang siapa ada nak
ambil portion tu hari ni ke esok ke bila-bila, just contact Kak Yam sebab dia yang uruskan portion-portion tu lah semua. Apa menu apa benda tu boleh tanya Kak Yam lah. Okay. So untuk itu insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. Panjang umur, kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada tertinggi suara, terkasar bahasa. Stop dulu. Ada tertinggi suara, terkasar bahasa ke apa, yang siapa yang duduk dekat planet mana tu, kat Ruhana Ahmad ke apa, duduk kat planet background. Siapa tengok orang kat planet tu nak belajar tu, marih ke apa tu. Tak tahulah kat mana tu kan. Tak kisahlah ada yang tulip, apa semualah tak kisah. Di mana pun perempuan berada, ingat yang kita nak belajar ni memang untuk kita nak repair diri kita sendiri. Supaya akhir kita tu elok. Kita nak itu, apa yang kita nak agak lagi kan. Kita bukan nak belajar masuk PhD berbagai, tak ada dah. Inilah kita punya nak bagi kat Allah tu yang terbaik. Kita yang apa kita mampu. Okey. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. 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 Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.